Dia ada dua kategori tau. Satu ribah, satu fitnah. Ribah ni cakap benda yang betul. Fitnah ni cakap benda yang tak betul pasal orang lain. Itu fitnah. Kalau ribah ni cakap benda yang betul, tapi kalau orang tu dengar, orang tu kecil hati. Itu ribah namanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan tuan pengerusi acara, bagi para pegawai kanan dan kiri, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur pada pagi ini dapat kita bersama-sama walaupun orang sebelum saya telah mengambil masa saya. Jadi saya pun tak tahulah nak kata nak maafkan ke tidak. Adakah saya kena lajakkan camat saya, ataupun saya terpaksalah meredakan masa yang telah diambil. Jadi saya dipahamkan yang QPEX tadi dia terlambat sikit. Jadi pesan kat dia supaya jangan lambat lagi sebelum lepas ni. Adalah gurau ya. Tapi memang betul maksudnya. Dan sebenarnya betul, saya sampai tadi awal. Saya daripada Jengka ni. Jengka sampai kan, tapi sebabkan dah janji. So saya tadi ada live pukul 9.30 ada live. So saya buat live, puas mana aku nak buat live dekat dalam frame ni. Dekat luar tercek kedai Cino pula. Mana pula ada satu kedai tu tepi tu. Alamak, ini kalau duduk ni tak sampai live ni dah. Lekor bergambar kan. Sudah masuk dalam. So saya dekat satu pondok berhadapan dengan bookstore tu apa, information center. Dekat situ lah. Ambil gambar nanti dulu, bagi aku live dulu, saya kata. Itulah yang berlaku tadi. Kan? Jadi dia dah ambil gambar, dia puas hati lah. Walaupun dia tak datang dengan camar ni. Dia rasa dia dah mencapai segala-galanya kan dalam hidup dengan macam tu kan. Jadi hari ni tajuk yang menarik. Alhamdulillah saya pertama kali lah saya datang program yang mana mikrofon dia pakai mask. Yang ini ada satu usaha yang perlu dicontohi oleh semua pihak. Kan betul. Saya puas menahan perasaan saya tadi. Jangan. Tapi itulah dia perhutanan kan, menjaga alam sekitar kan. Bukan hanya manusia, tapi pokok-pokok juga perlu diawasi daripada coronavirus. Kan, jadi memang masuk SOP okay. Saya tak tahu pula. Aduh, betul lah kan, kita berkongsi mikrofon kan. Dah tukar mask dah. Tadi QPEX pakai ni ya. Lain, okey. Kata saya bawa emas saya sendiri kan. Jadi hari ni saya biasa saya kalau tak bergurau tak boleh kena gurau kan. Jadi hari ni simple je. Kita tak ada nak pening-pening kepala. Kita cerita tentang adab dalam pekerjaan, etika dan adab dalam pekerjaan. Etika dan adab ni, kalau etika ni lebih kepada sets of rules. Satu nilai peraturan yang ditetapkan di dalam kebiasaannya, dia lebih kurang sama, tetapi ada sedikit perbezaan antara satu organisasi dengan satu organisasi. Adab pun macam tu juga. Dia berbeza, mungkin di Terengganu lain, Perak lain, kan, Negeri Sembilan lagi lain kan. Dia ada pula kan, tapi itu bukan adab, itu adat. Betul juga. Sebab adat dia adalah bergantung kepada kebudayaan dia, tetapi adat dan adab ni sebenarnya pun lebih kurang sama. Dia ada satu matlamat. Matlamat dia apa? Matlamat dia adalah supaya satu perkara tu dibuat dengan penuh peraturan, adanya susun galuh dan tata caranya, dan begitu juga dia dalam keadaan yang dalam satu prinsip menghormati antara satu dengan yang lain. Macam meminang. Bukan semua orang boleh pergi meminang. Kan? Tak boleh lah. Kena cari bapak saudara yang paling sulung lelaki kan. Bapak saudara yang sulung ni, yang paling tua sekali, dia je yang layak. Kalau dia tak nak, dia tak boleh, baru bagi dia turun pada bawah dia. Itu semua adab juga. Kan kadang pergi Minang kan, tiba-tiba dah hajak kenduri je. Ada setengah pak saudara dia tak boleh. Memang dia tak datang lah kenduri tu. Sebab dia terasa hati. Sebab dia rasa dia apa kan. Istilah makan garam lah apalah macam-macam kan.
Jadi itu ada setengah tu pula dia kata tak payah ikut adab-adab sangat tu dulu, dia kata kan. Tapi itulah, tapi bukan tu kita nak ceritakan, tetapi hari ni cerita tentang adab kita dalam pekerjaan. Sebab adab yang diamalkan, yang kita laksanakan dekat dalam pekerjaan kita ni boleh membantu kita. Kadang sebabkan tidak adanya adab menyebabkan kita ni boleh dipertikaikan dari segi moral kita, dari segi perbuatan kita, tingkah laku kita, sikap kita, dan juga boleh membantu kelancaran tugas kita. Saya faham, anda tak faham apa yang saya sebut tu. Tetapi insyaAllah dia akan lebih jelas selepas ini. Bila tengok tentang peraturan-peraturan, kan ada setengah bos ni lain pula. Yang bos ni kata boleh balik pukul berapa, boleh ikut flexi time. Setengah bos pula tak bagi. Macam saya masa jadi bos tu saya tak bagi. Tak ada mana 7.30, 4.30, 8.5, 8.30, 5.30. 9.6, tak. Semua orang kena fikir macam mana cara dia nak sampai awal. Dia nak subuh kat sini ke? Kan? Dia nak apa? Yang penting mesti datang awal. Dan itu tu masalah yang kita kena fikir daripada awal lah. Sebelum kerja sini dah fikir dah. Kan? Dulu bersyukur, kenduri 3 hari 3 malam. Doa selamat sebab dapat kerja. Alhamdulillah dapat kerja kerajaan. Kan? Bila interview, kenapa suka kerja kerajaan? Terjamin. Apa yang terjaminnya? Boleh buat loan. Tak faham apa benda tu, kan? Pemahaman dia. Tapi itulah dia. Kerja kerajaan ni berat. Kenapa berat? Kerja nampak macam tak banyak tapi tanggungjawab besar. Seorang buat salah, satu Malaysia tahu. Nak pula zaman viral sekarang kan. Itu sebab saya berhenti. Saya tak boleh. Saya kena berhenti kerja. Wah, macam itulah integriti. Yang dulu masa saya kerja, okey lagi. Lepas tu ceramah main-main je. Kan? Balik kerja, pergi ceramah jap. Kan? Seminggu sekali, sebulan sekali ceramah. Lepas tu ceramah lagi. Lepas tu makin lama makin banyak pula ceramah. Sampai satu masa dah ambil cuti pula. Dan akhirnya ambil cuti tanpa gaji. Ambil cuti tanpa gaji setahun. Dan tak ada seorang pun tahu jawatan saya dalam kerajaan masa tu lah. Setahun cuti tanpa gaji. Kemudian bila saya masuk kerja balik, dah habis kerja tu, saya dah puas lah korang duduk luar kan. Balik kerja balik. Dan saya tak nak bagi tahu orang apa jawatan saya sebab saya tak nak orang call pejabat untuk minta panggil ceramah. Saya tak nak. Itu sebabnya orang tahu saya pakai nama NGO saya. Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia. Jadi sampai satu tahap, saya balik kerja terus tukar baju pergi ceramah. Macam Superman. Macam Batman kan, tukar baju kan. Pergi ceramah. Lepas tu besok pergi pejabat macam tak ada apa-apa je. Masuk meeting macam biasa. Tapi masalah saya adalah selepas saya cuti tanpa gaji setahun, setelah orang kenal saya sebagai Samsul Debat. Keadaan di tempat kerja dah tak sama lagi. Mereka kat dalam bilik mesyuarat huru-hara nampak Samsul Debat masuk meeting. Itu bukan Samsul Debat ke weh? Kan? Jawatan pengarah undang. Jadi kemudian bila dah saya ceramah, balik kerja ceramah, hari Sabtu Ahad ceramah. So kadang-kadang saya terpaksa cuti. Kan? Saya undang-undang legal advisor. I'm a qualified lawyer. Kan? Nampak ni 9 ni kan? Dan tak hati cakap putih ke? Kan? Tapi lepas tu, sudahnya saya jap cuti. Sudahnya saya pun tak tahu mana satu part time. Saya rasa macam saya jadi pengarah undang tu, dah jadi part time lah. Tak boleh jadi. Saya pun ambil keputusan untuk berhenti. Jadi satu soalan yang bapak saudara saya tanya kat saya. Dia kata, sebab benda ni ada kena-mena lah dengan tajuk kita hari ni. Adab dia kan. Pak saudara saya tanya, kau nak keluar pada jabatan kerajaan ni satu je. Kaki sebelah dah ada kat luar ke belum? Kan? Masalahnya kita percaya ada di kalangan kita buat bisnes. Kan? Aku tak tahu ke? Buat bisnes ni. Dia ada 4 jenis pekerja dalam pejabat kan. Satu administrator. Sangat mentadbir. Masuk ke 8, balik ke 5. Meja kemas. Kan? Drawer pertama apa? Drawer kedua kita. Orang usik barang dia tahu. Dia jenis tak suka tangguh kerja. Tapi muka dia yang pertama kat mesin punch card. Nak balik lah masa balik. Batu. Kan? Dia orang ni, dia administrator. Dia sangat ikut peraturan. Dan dia suka siapkan kerja cepat sebab dia tak suka banyak file kat atas meja dia. Kategori kedua nama dia performance. Kerja memang gila bab satu. Bos memang sayang. Gila babi lah kalau tak faham. Dia memang bos suka kat dia. Dia memang kerja apa? Kerja deadline. Ada je benda-benda dia kena buat kan. Macam-macam benda dia buat. Dan bersepah-sepah meja dia. Dan dia masuk mungkin lewat sikit. Tapi bos tak kisah. Sebab dia balik kan 11 malam. 11 malam dia balik. Tu orang macam tu. Bos sayang kat dia.
Kan? Nampak dia memang terabur lah. Macam file memang tinggi-tinggi semua. Kategori ketiga nama dia entrepreneurs, usahawan. Niaga kerjanya. Dia niaga kerja pejabat. Ni dekat-dekat. Tak apa-apa, kau rasa je. Tak boleh tak apa, rasa-rasa. Kan? Dekat-dekat anak kaya ni kan. Sampel dah sampai. Sampel dah mula sampai kan. Macam-macam lah kan. Elemen London lah. Tiba-tiba dia dah tukar elemen Spanyol kan. Sebab anak lain pada orang. Wah, sama je elemen. Kan. Dan yang keempat yang dia follower. Dia ikut orang. Kau pergi tak Camas Samsul Bakso? Kalau pergi sesama tau. Okey. Jadi duduk sebelah. Baguslah, saya terharu tadi waktu saya tengah live, saya pandang. Ada yang pakai payung, yang jalan kaki nak pergi datang sini. Sini satu usaha. Yang saya tak tahu pada rumah ke, pada tak tahulah kan. Saya rasa tak lah. Saya rasa tak lah kan. Tak lah. Jadi itu dia kan. Jadi adab ni penting. Bayangkan sampaikan Imam Malik kata apa? Imam Malik kata, biarlah ilmu adab tu sedikit. Biarlah ada adab sedikit daripada apa, tapi jangan dia ada ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Maknanya ilmu kita tak tinggi tak apa, tapi adab. Orang tu belajar tak tinggi, baik betul tengok budak tu lah. Berkenan. Siapa tu? Oh tu budak tu. Oh tu. Dia memang apa tu, anak si apa tu. Iya ke? Baik budak ni. Memang dah kahwin belum? Iya. Baik betul nampaknya. Memang budak tu budak baik tu. Ayah meninggal dah. Dia jaga mak dia sekarang ni. Dia belajar kat mana? Dia belajar tak adalah belajar tinggi sangat pun. Dia setakat darjah 6 tapi dia berhenti sekolah sebab nak jaga mak dia sakit. Allah. Adab. Tu pegawai frame. Paling tinggi sekali pangkat dekat frame. Tapi kurang hajar. Contoh tau. Saya bukan cakap frame sini tau. Ni contoh. Tapi faham tak maksud dia? Orang kan cakap macam mana? Nampak tak kan? Tapi itu dia. Biar ilmu kita tak tinggi tapi jangan tak ada adab. Tetapi adab dengan pekerjaan. Macam contoh adab kan. Contoh kita datang nak telefon kan. Hello, Assalamualaikum bang. Orang perempuan. Ada adab sikit cakap dengan suami. Hello, Assalamualaikum bang. B nak cakap sikit. Dia B kan. Kamu nak kepong kan. Kepong. Mana ada saya semua B. Goli je korang kan. B. B nak tanya abang sibuk ke? Tak adalah. Kenapa B? Tak ada B. B ada tengok barang kat Shopee tadi. Lepas tu B tengok kan barang tu macam mahal lah bang. Habis kalau mahal kenapa kau cerita dengan aku? Tak, abang ni dengar dulu. Okey, cerita apa dia? Barang tu penting sangat tau. Sebenarnya dah lama dah tak beli barang. Kan barang B. Oh, berapa harganya? Inilah. Yelah berapa? Astaghfirullahalazim. Letak telefon kan? Berapa? 500. 500. Ingat banyak sangat. Tak apa. Keluarkan duit simpanan B Benda boleh settle kan? Nampak cara adab, cara minta. Ini kau bang, tolong transfer 500 sekarang tak? Pal ni nak belilah macam barang beli. Tanya. La ilallah. Perempuan, tapi orang lelaki, kau iya pun kau berani. Tak payahlah buat t-shirt beras kita beli. Aku nyampah tu. Baju tu macam gambar, macam guni beras tu kan. Ada ni gambar beras. Lepas tu ni dia punya pack dia kan. Beras kita beli. Apa yang kau bangga nak beli borek? Waduh. Kan? Tak ada sebenarnya. Tengok orang perempuan tu. Menjawab pak. Kau dengar tak ayat dia? Ayat beras tu kalau kita tak masak tak boleh makan. Ingat apa ayat dia? Kau ingat teringat kau ngumpat aku dengar kau tu. Ini Samsul debat tau. Dia cakap aku, pengaruh undang aku dengar tadi tu. Kau fikir, habis kalau beras tak ada kau nak masak apa? Yang sebenarnya kita saling memerlukan. Tapi adab tu penting. Kan? Jadi bila cakap tu, ingat apa tadi tak berkejap lagi abang bangin. Bang, terima kasih bang Takut nyusahkan abang Memang susah tapi abang bagilah. Hanya terang. Tu terang. Lelaki jangan saya simpan. Tu terang cakap je. Memang menyusahkan cakap. Kan? Abang tu sport rim tak nyusahkan juga.
sport rim ni lain. Ayat dia kan nampak ada. Ya. Jadi bila kita sentiasa bagi, insya-Allah mudah-mudahan apa kita minta akan datang, lulus. Kita cakap lah pula, abang ni ada hajat ni sebenarnya tapi abang saya boleh terima lah. Apa dia bang? Abang pun tak minta perasaan ni. Tapi abang fikir tak ada asal nak membantu, membela nasib ibu-ibu tunggal. Oh, nampak. Oh, nampak kan. Contoh lah kan. Jadi, semuanya ada adab. Jumpa dengan mak ayah, semua ada adab. Dengan bos, semua ada adab. Kita kenapa jumpa bos minta cuti? Kita jumpa bos minta cuti, adabnya kita minta. Adab ni minta, tak semestinya dapat. Tak dapat, jangan tak puas hati. Kalau rasa kita hak, tak payah tanya lah, pergi cuti je. Kan? Ini ada berani cakap dengan bos. Minggu depan tolong datang. Apa ni dekat program ni. Saya dah letak nama. Minggu depan saya tak dapat bos saya cuti. Bos tolong cek online. Saya tak tahu bawa cuti. Saya belum mohon lagi. Tapi memang cuti minggu depan. Kan dari segi adab tak ada tu. Kan? Dengan kerja ni. Jaga kerja kita ni elok-elok. Dengan makanan. Adab makanan. Jangan hilangkan langkah. Kan sebab dia tu nak jadi rezeki nak masuk dalam tubuh badan kita, mengalir tubuh badan kita. Jadi letak dia tempat yang baik. Jadi itu sebabnya kan setiap orang nak mencari rezeki ni kena jaga adab dia juga dengan adab di tempat kerja. Kita ceramah berapa lama ni? 2 jam. Oh, ya Allah. Kau nak dengar apa 2 jam? Kan? Tapi tak apalah kan. 2 jam Okey. Tapi bila kita cerita tentang adab dan peraturan ni, kita kena tahu satu perkara. Sebab yang paling penting dalam jaga adab, sebab salah satunya kita nak mencapai hasilnya. Itu sebabnya semua orang ada satu file ajaib masing-masing. Namanya file meja. Kan? File itu paling ajaib ni, dia ada persamaan. Jadi persamaan, apa persamaan file tu semua orang? Tiba-tiba apa dia? Apa persamaan dia? Apa persamaan dia? Persamaan dia ada satu perkataan dan lain-lain arahan yang ditugaskan daripada masa ke semasa. Itulah persamaan dia. Kan? Walaupun dia lain jawatan, hujung tu ada. Dan lain-lain arahan yang diarahkan oleh ketua jabatan dari masa ke semasa. Yang mana tu tak valid. Kalau orang cakap dengan saya tak valid dari segi istilah undang-undang, mesti jelas apa pula dari masa ke semasa. Kalau betul ada yang terkini, masuklah dalam tu. Jangan ingat kita bos, kita boleh sesuka hati yang masa ke semasa. Tak ada mana ada. Masuk dalam tu. Pergi servis kereta bos, masuk dalam tu. Beli barang-barang dapur bos, pergi masuk dalam tu. Contoh. Tapi kalau tak termasuk, jangan masukkan. Kan? Maksudnya, dia ayat macam kita dalam kita sign agreement, semua mesti clear. Mesti definite. Dia tak boleh ayat dan apa-apa juga yang berkaitan. Tak, kalau boleh dimasukkan, masukkan. Contoh tiba-tiba ada satu tugas, termasuklah memandu kenderaan. Walaupun dia jawatan ni bukan pemandu. Memandu kenderaan, masuk dalam tu. Sebab dia termasuk. Tapi kalau kemudian ada yang dah tak relevan, keluarkan. Sebab file meja ni fleksibel atas kita. Kita kena masukkan, kita kena keluarkan. Itu yang bila orang query. Yang ni buat tak? Ni tak buat. Kenapa biar dalam ni lagi? Kita tak update. Yang kita update, kita print, kita balut baru. Letak file baru je. Untuk tujuan EXA. Kan? 5S. 5S kan EXA sekarang kan? Dah tak ada dah? Asal tak ada? Yang 5S tu, saya tengok yang paling bagus sekali TNB lah. Orang kena belajar dengan TNB. Kita buat ni lagi teruk daripada Jepun, masalah. Jepun buat sikit-sikit, kita dah lebih. Ini Swiss lampu. Pokok bangang mana tak tahu tu Swiss lampu. Semua benda nak di-tagging kan. Benda tu memudahkan. Contoh macam parking. Tolonglah beritahu kat orang-orang frame ni. Parking ni cubalah ikut etika sikit. Kan. Parking tu ngadak keluar. Betul. Bila keluar dah lah jam luar tu. Kita nak keluar kan, seorang nak reverse, seorang nak keluar. Saya pergi ceramah dekat satu kilang Jepun di Shalam. Dia suruh betulkan parking balik tu. Guard tu berlari dia. Pusing.
Supaya bila keluar tu terus keluar. Sebenarnya benda tu sunnah Nabi. Nabi kasut, Nabi semua ngadak keluar. Sebab Nabi senang nak sarung, keluar terus. Macam Nabi dapat pahala sunnah. Yang pakai susah kasut keluar. Macam Jepun lah. Ikut Jepun tak pakai pahala. Kan? Ya. Itu semua ramai yang tak tahu. Kan? Jadi, kalau kita tengok, ada beberapa perkara yang boleh kita buat. Pertama, mulakan dengan niat. Bab adab ni memang niat kita dalam bekerja. Kenapa aku bekerja? Kan? Ada yang bukan Islam dalam ni. Ada seorang dua. Tapi yang bukan Islam pun sebenarnya, dia pun ada dalam agama dia, ada menekankan tentang buat sesuatu niat yang baik. Cuma niat yang baik. Kan? Kalau kita nak dapat pahala ibadah, dia ada 3 syarat. Pertama, benda baik. Kedua, caranya betul. Diizinkan oleh Allah. Dan yang ketiganya adalah niat kerana Allah. Baru dapat pahala ibadah. Contoh. Dengar ceramah ni. Kan? Benda baik tak? Benda baik. Diizinkan oleh Allah. Maknanya caranya betul. Duduk elok, jarak-jarak, semua ikut peraturan. Betul. Yang ketiga, niatkan Allah, baru dapat pahala. Kalau niat hanya sekadar lepas ni aku dah charge, bateri aku penuh, lepas ni aku nak selfie dengan sasurbat. Setakat tu lah pahala yang kau dapat. Faham tak? Dia mesti 3 syarat ni dipenuhi, baru dapat pahala ibadah. Contoh, mungkin ada kelab apa kat sini? Kelab frame Kelab staff lah. Kelab frame kan? So, nak bagi bantuan kat ibu-ibu tunggal. Benda baik tak? Benda baik. Tapi sampai satu rumah ni benda baik diizinkan oleh Allah dan niatkan Allah dapat pahala ibadah. Tapi yang ketika penyampaian ni buat, sampai satu rumah ni tak apa. Rumah ni aku cover, korang pergi balik dulu. Cara tu tak betul. Yang ibu tunggal tak, kebetulan tak adalah lawa sangat. Lebih kurang macam Cut Tari dan Luna Maya. Macam tu kan. Jadi bila dia masuk, dia pergi jadi fitnah, jadi tak elok. Walaupun niatkan Allah tak dapat pahala ibadah. Faham tak? Jadi maknanya mesti complete. Buat benda baik. Dalam kerja ni niat kita buat benda baik. Aku nak cari rezeki yang halal. Nabi pesan apa? Carilah rezeki yang halal kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Kita guna duit yang tak halal. Percaya cakap sampai bila-bila tak cukup. Malahan ketagih nak lagi. Ingat tu. Tu sebab ada orang, dia boleh pergi kerja naik motor buruk je. Dia tu buruk. Orang cakap engkau ni tukarlah motor. Orang bahan ni. Alah, biarlah. Dia sabar. Kan? Tak ada apa. Okey, happy. Balik rumah. Makan sedap. Bini layan dengan baik. Anak-anak cerdik. Cuba fikir. Kadang duit banyak. Duit banyak mana pun tak nak cukup. Samsul Debat datang ni Azia. Tu sebab buat tak tahu. Aku dah turun tadi baru nak buka payung. Dah kuyup lah. Kan? Dah tak ada. Cik Yu sendiri dah keluar. Fazlan. Mana Fazlan ni? Mana Fazlan? Patut dia tadi. Cik Yu sini. Tukar tak? Dah kuyup. Tapi tak apa, saya rata. Azia. Kan? Kalau aku naik kereta yang besar sikit mungkinlah kan. Dah ready kat tepi pintu tu. Tapi tak apalah. Kita reda lah dengan apa yang ada. Tapi macam tu lah. Kan? Jadi buat benda baik. Aku kerja ni aku nak cari rezeki yang halal. Kan? Betul. Rezeki ni, jangan ingat rezeki ni duit aja tak. Suami romantik. Rezeki. Kenapa abang buat saya macam ni? Abang bukan apa. Abang sayang tak saya sangat? Sangat-sangat. Teringat rahimah tanpa rahim. Tak, drama aku tu. Tapi dah habis kan? Sekarang ni tajuk drama apa? Pujaan Hati Kanda apa? Bukan. Itu pun dah habis. Sekarang tajuk apa? Apa dia? Apa dia? Sudahlah, tak tengok menyampah lah. Itu semua kepalsuan sebenarnya. Ngalah, ayat cover line kan. Masa memula PKP tu, apa drama kau tak tengok je cakap. Drama Korea back to back. Lepas satu episod. Satu hari khatam 3 drama. Drama Korea. Kalau lah episod drama Korea tu zikir. Dah ramai jadi wali dah. Confirm tukar ni. Kena tukar emas lepas ni. Iyalah kan. Jadi mana kata kalau kita tengok niat dia. Niat tu penting. Itu sebab Nabi sebut dulu. 3
Tidak ada penghijrahan lagi selepas Fathu Makkah. Saya yakin dalam ni kalau tanya kan, kalau pergi kursus tu, nampak kursus BTN. Kan? Dulu lah kursus BTN. Sebelum tiba-tiba tak ada kan. Dulu pergi kursus BTN balik semangat. Ya kononnya nak kerjasama lah, itulah, inilah kan. Macam anak-anak kita pergi kursus motivasi. Semangat nak belajar. Tapi bila dia dah balik semula dekat tempat ni, tiba hilang semangat. Kan? Dulu semangat nak belajar. Dia macam kita dengan ceramah, kita rasa kita nak buat baik. Tak ada siapa tak nak buat baik. Semua nak buat baik. Tapi tu Nabi kata, tidak ada penghijrahan lagi selepas Fathu Makkah, Nabi kata. Lepas berhijrah pada Mekah ke Madinah, tak ada hijrah lagi. Yang ada cuma niat dan jihad. Maknanya niat pun susah. Bismillahirrahmanirrahim. Hukuman orang ambil buka payung. Okey, masih. Kan? Tapi memang lupa dah pasal payung. Lepas tu pasal apa tadi? Jihad. Niat tu bukan senang tau rupanya. Nak letak niat pun susah. Contohnya, Fazlan keluar tadi dia mokok. Contoh kan? Sebab tadi tak ada bau, ni tadi baru ada bau rokok. Contoh. Tak adalah. Tak, contoh dia bila kita cakap niat, kau bawa lah berhenti bokok. Cakap dengan kawan kita, kau bawa lah berhenti bokok. Apa ayat dia? Kalau tu lah, aku ingat memang nak berhenti. Okey. Tapi ada orang, alah okey je, kau tak kisah rokok, cepat nak mati nanti. Kan? Ayat orang yang tak nak berubah ni, maknanya perubahan tu sendiri pun susah. Niat pun susah. Kan? Dan niat tu satu. Jihad tu berjuang nak buat apa kita niat tu. Lagi susah. Kan? Aku berazam, aku tak nak malas lagi. Dekat rumah, aku berazam, aku nak layan suami aku sebaik mungkin. Bukan senang. Kita nak layan suami, suami tak support. Abang, jemput minum, kau apa hal tiba-tiba ni? Tak pernah hidang air. Nak mati sangat lah ke? Kalau nampak suami macam tu, susah tak nak berubah? Susah. Alah, aku hidang untuk memekak orang tua ni lah. Mbak, dia balas balik, mbak. Kan? Yang tu yang lagi senang sebenarnya. Kan? Bukan senang. Bukan senang. Habit dia gemar berbelanja. Bukan senang. Aku tak nak lagi lah boros lagi. Dapat duit kat tangan, beli lagi. Kan? Aku ingat aku nak sedekah. Bukan senang. Nampak sedekah senang. Tapi susah banyak. Kadang dia bagi senang pergi RM1. Awal bulan RM1. Tengah bulan RM1. Hujung bulan RM1. Umum insentif pakai tangan awam RM1. Aisina RM1. Kan? Berapa ramai orang keluar dapat duit Aisina itu RM10,000. Bukan banyak pun tapi berapa ramai yang sedekah. Tanya balik. Bukan senang. Tapi itulah dia niat dan jihad. Bukan senang nak buat. Aku azam lah, aku tak nak lagi nak ngumpat. Aku tak nak ngumpat lagi dah. Cukup lah. Kan? Memang sedap ngumpat kan? Mengata cakap orang. Kan? Alah macam ni seorang je kahwin. Orang lain kahwin kan? Hari-hari cerita kau je. Contoh kan? Biarlah dia kahwin kan? Kau ia pun marah, kita kena terima hakikat. Ni lofa bukan hak kita. Kan? Yang kau marah kenapa? Doakan yang baik-baik. Seronok tengok sahabat saya, PU Riz tu dapat membina rumah tangga dia kan. Tu. Orang cakap dah tak ada apa-apa dah. Tu dah dengar tak ada apa-apa. Jadi pula. Dia kata kan, macam-macam cerita kan. Apa masalah korang ni kan? Kan orang tak pernah peduli pun. Kau nak kahwin, cuba kalau kita kahwin orang cakap macam tu. Apa rasa? Kan? Saya sendiri berapa orang tak cakap. Tapi saya syukur lah. Akhirnya dia kahwin. Senang. Bebas lah saya pada gosip tu. Inilah pada dulu kaitkan Samsul Debat. Saya dah cakap banyak kali. Samsul Debat tak ada kaitan dengan Haidar Jebat. Kan dia cakap. Sebut lagi. Akhirnya dia kahwin. Apa hati kau? Dah, jangan cakap-cakap lagi dah. Kan? Benda ni tak baik kan. Dari segi kita punya career. Kan? Cihaya kan. Tak adalah, ni contoh lah. Bercakap. Kita tak nak ngumpat ke. Sebab kita tahu mengumpat ni berdosa. Dia ada dua kategori tau. Satu ribah, satu fitnah. Ribah ni cakap benda yang betul.
Fitnah ni cakap benda yang tak betul pasal orang lain. Itu fitnah. Kalau ghibah ni cakap benda yang betul, tapi kalau orang tu dengar, orang tu kecil hati. Itu ghibah namanya. Jadi, kalau kita cakap, jangan cakap kutuk-kutuk. Ya Allah, dia pakai lagi motor buruk tu. Itu ghibah namanya. Kita tak cakap depan dia, kita cakap belakang. Cakap kawan, kata orang bawa ke motor buruk tu. Dosa. Tapi kalau kita cakap, motor buruk tu juga dia bawa besar jasa motor tu kan. Nampak? Positif kan. Mana? Dia macam tu. Kan? Jadi, kalau kita nak buat baik pula, bukan senang. Kita cakap, kita dengar. Aku dengar. Aku dengar. Kau dengar apa? Yang seorang ibu sampai, apa dia? Aku dengar Cik Yus lah. Kenapa Yus? Dia. Apa? Dia lalu. Sampai seorang pula. Seorang lagi dengar. Dah lah, stop lah kau ni ngumpat-ngumpat pasal orang. Tak baik tau. Alah, macam kau baik sangat. Nampak? Bukan senang. Kita nak suruh orang stop buat dosa, kita kena sound dulu. Lah bajet baik, sudahlah kau bersama. Bukan kau ke buat cerita Yus ni dulu. Yelah, tapi aku dah insaf, aku kutuk sikit je. Contohlah kan. Sian kan. Nampak tak? Dia benda-benda macam tu lah. Jadi makna kata kita bukan senang nak buat baik ni. Apakah halangan membuat kebaikan? Ada dua halangan membuat baik. Halangan yang pertama adalah hawa nafsu. Yang kedua adalah keraguan. Contohnya nak buat baik kan. Nak buat baik kita nak ajar. Tak apalah besok nak kena tengoklah homework anak ni. Baru tengok homework anak ni. Keluar pula ulangan drama yang kita suka tu. Kan 7 hari mencintaiku 3. Kak Liza Abdullah kata ada nombor 3. Tak lama lagi keluar. Tak lama lagi start shooting dia kata. Tengok tak? Sudahlah kan. Dah cakap. Betul kan? Perempuan ni dia berlakon pandai betul. Orang lelaki memang tak tengok kan? Berjemaah dengan bini dia tengok. Orang lelaki dia gemar tengok cerita Tamil. Macam saya pun suka tengok cerita Tamil. Sebab filem Tamil ni dia boleh mengasah critical thinking. Sebab kita tak boleh agak ending dia macam mana. Apa yang kita agak mesti lainnya. Bukan lah. Hidup lagi. Ingat dah tertanam, dah simen dah. Kan, dah rata dah, ingat dia. Mati dah, keluar balik. Ya Allah, hidup dia balik tu. Kau jangan main-main. Tu dia, tu mengasah critical thinking. Dia tumbuk tu kan. Dia sekali lawan mana main lawan seorang-seorang. Tengok pada apa tu. 3 lori lawan. Kan apa bondo kan. Betul. Baru betul. Kan. Jadi bukan senang. Pertama hawa nafsu. Contoh kita buat baik kan. Kita nak pergi. Kita pakai baju. Nak pergi pejabat. Awal ni. Abang minumlah dulu. Hawa nafsu. Yang pernah lambat ni. Abang. Bukan selalu pun saya buat kopi untuk abang kan. Abang ni. Kan. Tu yang kalah tu kan. Duduk jap minum. Lambat sampai. Orang lelaki ni dia lain. Dia cara dia fikir lain. Orang perempuan lain. Orang perempuan dia kelang kabut tu. Hari-hari berperang dengan anak. Dia nak cepat tapi dia tetap lambat. Orang lelaki dia memang saja lambat. Dia boleh cepat. Apa aku nak jawab kan? Dia dah tahu. Dia dah ada jawapan lah. Kenapa dia lambat ni. Kenapa dia lambat esok. Cuma perempuan pergi pagi. Basahlah rambut tu. Gosok gigi. Seorang nampak pagi-pagi. Orang perempuan. Orang perempuan memang macam tu kan. Dia tak tahu kenapa. Dia nampak. Kau nampak ni ayo Ustaz. Ustaz makan ke belum? Bukan main lagi. Sampai rumah. Dia buka tudung. Dia kembang macam tu kan. Dia aura dia dah sampai kata. Kau tengok. Dia mula bersayap kan. Pakai baju kelawar. Siapa nak dihalau kan? Dia mula lock speaker. Pergi mandi. Satu lorong dengar suara dia. Suara siapa tu? Suara bininya. Kan? Tahu mana dah suara tu. Betul. Ada jenis sebelah.
Dia kat luar, dia tak boleh tunjuk. Dia cubit je. Kat sebelah ni. Nak kan. Ada jenis macam tu kan. Ya. Jadi itu sebabnya kalau kita tengok halangan. Halangan dia hawa nafsu. Dan kedua keraguan. Keraguan dia tak yakin pun dia buat baik tu dibalas baik. Sebenarnya banyak. Saya pernah buat satu seminar kan. Macam team building juga lah. 3 hari 2 malam. Yang bagi syarat kalau saya handle team building untuk grup Mahkamah KL dengan Putrajaya tu. Syarat dia 3 hari 2 malam ni mesti saya seorang ceramah. Saya kata boleh lah tapi saya minta izin apa dia. Riadah tu bagilah orang lain. Kan riadah pun aku jaga juga. Saya kata. Jadi sebab banyak sangat konsultan ni. Datang muka yang baik-baik datang cerita. Sudahnya dia slot akhir je. Ataupun slot memula. Semua jual apa kan. Jual minyak memula je. Sudahnya dia cenekeh lah ni sebenarnya kan. Mengelat kan. Saya insyaAllah 3 hari 2 malam tu memang saya. Kalau ni bukan promote lebih kurang lah. Tapi masa saya buat tu, saya suruh macam ni lah dalam grup ni. Saya bagi semua orang boleh ambil berapa like kertas dia nak. Kertas memo pad tu. Semua pegang. Berapa banyak dia nak ambil. Kemudian pandang dekat dalam kelas ni. Saya kata dalam kelas ni tulis surat. Tulis surat. Cakap terima kasih kepada apa? Jasa. Kalau ada sesiapa yang ada jasa dekat dia. Semua tulis. Dia nampak ni dia ambil lagi. Dia ada satu lagi, dia nampak apa jasa yang dia paling tak boleh lupa. Apa yang berlaku, akhirnya saya umum, ni surat ni kepada ni, saya kata. Ni surat ni kepada ni. Ada orang yang banyak sangat dapat surat. Nampak tak? Dan dia menangis sebab tak sangka benda yang cakap terima kasih jasa ni, pada dia benda tak ada apa-apa, tapi orang boleh ingat. Tolong foto state, masa tu saya nak cepat sangat. Dia boleh tolong foto state untuk saya tak akan lupa sampai bila. Saya nak pakai duit sangat masa tu. Walaupun benda taklah banyak sangat. RM50 aja pada masa tu. Rupa-rupanya dan saya syukur sangat sampai hari ni dia tak minta. Kan? Kurang ajar kan. Kurang ajar kan. Macam tu lah. Contoh tak. Tapi contoh macam tu lah. Jadi. Dan ada di kalangan tu. Satu lai surat pun dia tak dapat. Dan dia tertanya pada diri dia apa. Tertanya. Aku ni tak ada jasa dengan orang ke? Aku tak nak buat baik dengan orang ke? Itu cerita tadi. Makna kata. Buat baik banyak-banyak. Buat baik. Sebab buat kebaikan ni tak ada ruginya. Kadang-kadang kita buat baik dengan orang tu tak semestinya dapat kebaikan pada orang yang sama. Dia dapat pada orang lain. Kita tolong orang kat pejabat. Tapi dapat suami. Dah. Siap. Kenapa bang? Kita makan kat luar. Ya bang. Orang perempuan. Dia dapat makan luar ni. Dia macam cuti umum. Tapi abang nampak macam ikan dah keluar dah tu. Dia tak apa. Masuk dalam balik. Orang perempuan. Kan? Yang penting tak masak. Betul? Itu satu nikmat yang tak kita peri kan. Rupanya suami dia bentang tikar depan rumah tu. Kat luar tu depan rumah. Suami jenis buat lawyer buruk tahap gaban kan tu. Salah tu. Ya betul. Makan kat luar. Seronok. Lepas tu makan kat luar pun gaduh pula tu. Orang perempuan ni aku tak tahu lah. Jom lah kat luar. Dah lama tak kat luar. Masuk dan kita tarik pinggang kan. Sap. Suami tanya. Kita akan kat mana ni? Masalah sungguh tu. Masalah negara betul tu. Ikut abang lah. Cakap lah tu kat mana? Ikut abang. Ikut abang lah. Abang kan mana ajak kan? Mana lah? Wah dia marah pula lelaki tu. Lelaki pun masuk. Mana? Okey, dia nampak kedai sap dia masuk kat kedai tom yum. Turun dia kat meja buat muka. Pasal? Sikit tom yum. Tadi kau kata ikut aku. Perempuan ni kadang dia tak sedar tau apa dia buat tau. Cakaplah dengan jelas. Nak, tak nak cakap macam tu. Aduh. Beli ni kita beli barang ni. Kalau bang hadiahkan ni nak tak suka tak? Sukalah tapi kalau boleh nak yang tu. Kan? Cakap dengan jelas. Kan? Okey kak kalau bang bagi terima kasih. Alhamdulillah suka je. Cuma. Kan atau perempuan kan? Lelaki ni dia lain dia tak pandai benda macam tu. Dia straight je, kan? Tapi orang lelaki ni dia dalam banyak keadaan dia tak akan keluarkan kata-kata dia. Dia bukan takut bini, tapi bininya menakutkan. Kan?
Nampak je lembut ni. Nampak lembut, tak payahlah. Apa? Dia bagi soalan macam tu ke? Kan tak kisah orang lelaki yang takut dengan apa ni, raja ni dia takut dengan permaisuri. Dia panggil rakyat dalam negara dia, semua rakyat lelaki datang kat istana. Sekarang siap semua pergi belah kanan. Lah, semua takut. Lepas tu pandang belah kiri, nasib baik ada seorang. Yang seorang tu siap pegang tiang ni. Kamu kemari. Apa pula? Tuanku nak jemput tuanku lah turun. Punya berani. Raja tu suruh turun tu. Wah, ini betul-betul berani ni. Dia pun turun. Dia tanya, macam mana? Kau share lah sikit macam mana cara nak lawan bini ni. Apa pula? Patik pun takut. Apa pasal kau tak pergi belah mana? Bini Patik dah pesan. Jangan pergi mana, tunggu sampai dia sampai. Lagi teruk takut. Ingatkan dia berani. Lagi teruk takut. Kan? Kan? Sampai pegang tiang lah takut beralih. Kan? Tapi tak adalah kat sini, tak adalah. Kan? Dia bukan takut, tapi sayang. Kan? Itulah istilah paling selamat dia boleh cakap. Ya, jadi kita jangan ragu-ragu. Yang keduanya, niat kita bekerja ni juga, kita kena letakkan apa? Ikhlas. Bukannya sebab gaji. Gaji itu memang dibayar untuk kita. Tapi bekerja ni, kalau ikut gaji, kita akan dah cukup step level gaji itu dah lah, tak payahlah kerja. Kan, gaji 2,000, 3,000 bukan kiraan dia. Tapi sebenarnya nak tahu kerja kita ni bermakna, tak bermakna. Bila kita buat kerja, kita buat sungguh-sungguh. Kan, dengan bersungguh-sungguh kita buat kerja. Walaupun gaji kita sikit, tapi kita rasa cukup. Nabi kata orang yang paling kaya adalah orang sentiasa merasa cukup dengan apa yang dia ada. Itulah orang yang paling kaya. Ada orang kaya tapi tak cukup-cukup. Ada orang tu garu-garu kepala. Aduh. Contohlah kalau saya umum begini. Saya umumkan, ni contoh tak? Bukan betul-betul, ni contoh. Dengan ini saya umumkan kepada semua yang hadir ceramah saya hari ini. Kan? Selepas pada ni tolong bagi nama. Dekat Cik Fazlan tu bagi nama dengan nombor akaun. Ya, pastikan bagi. Ni contoh tahu, contoh. Bagi nama dan nombor akaun, insya-Allah sebelum jam 5 petang saya akan bank inkan setiap seorang paling kurang RM500,000 setiap seorang. Contoh kan betul-betul. Dan terbawa-bawa pula kan. Dekat mana nak bagi nombor akaun ni tadi? Apa yang berlaku katnya? Mungkin ada di kalangan kita bila dah dapat RM500,000 dalam akaun, RM500,000 tau. Mungkin ada yang jumpa dengan bos, resign. Dah fikir nak bisnes, dah fikir nak rehat, dah tak nak bening-bening kepala. Betul tak? Sebab pada kita RM500,000 tu banyak. Kan? Kita boleh ansur-ansur bayar duit rumah kita sekarang. Tapi ada juga orang yang, wah, aku sudah jadi orang kaya. Aku kena tukar aku punya cara jalan. Ini kan. Macam demam malaria dah. Dia kata kan. Tak. Dia ada yang macam tu kan. Tetapi, tahu tak tahu, dekat luar sana, ramainya orang yang garu kepala ni. Aduh. Apa pasal? Duit dalam bank tinggal 10 juta. Dia rasa nak pijak orang tu kan. Sebab apa orang tu jadi macam tu? Sebab dalam bank ni dah biasa ada 100 juta. Jadi bila ada 10 juta, dia rasa susah sangat. Macam kita lah sekarang ni kan. Ada orang dalam bank ada 100,000 tengah menung. Aduh, 100,000. Berapa lama lah boleh tahan tu? Ada orang macam tu. Tapi ada orang, dalam beg duit dia ada 500 pun dia dah happy lah. Dekat dalam bank ada 1,000. Balance dengan gaji daripada berapa bulan dia tahan, adalah 1,000 lagi. Boleh, cukup lah tu. Orang tu yang bahagia. Tu sebab dulu, waktu kecil-kecil kalau kita ingatkan kita dengan mak ayah kita, meja marble mana ada. Makan atas tikar mengkuang tapi happy. Berebut-rebut makan. Bersepah-sepah nasi tu dekat tikar tu. Lepas tu mak kita kibas. Bagi itik dengan ayam makan. Tapi bahagia. Makan sama-sama. Hari ni meja marble ada 8 orang punya tempat duduk. Kan? Anak nak makan. Kejap lagi mama suap. Bersepah kan. Tepi. Meja besar makan berdua dengan suami. Berlaku tak? Berlaku. Tu keadaan dia. Tu sebabnya cari rezeki ni. Cari rezeki ni. Kita niat ikhlas. Bukannya niat nak kaya. Nak kaya bukan kat frame. Kau kerja sampai nak mati pun takkan kaya dalam frame ni. Melainkan kau buat kerja-kerja lain berkaitan dengan balak tu.
Lain macam betul. Betul lah saya cakap terang benda ni berlaku kat semua tempat kecuali frame Kepung. Ni frame New Zealand ke tak tahulah. Frame Uganda ke tak tahulah kan. Tak, maksud saya betul tak? Kita takkan kaya dengan kita kerja ni. Tapi kita kerja ni sebab kita nak belajar rasa syukur. Apa nikmat dia? Nikmat dia pukul 5. Nikmat. Orang cakap, habis kerja ni. Orang memang tak ada kerja, dia tak tahu nikmat tu. Sebab memang tak ada kerja. Kita pukul 5 dah call dah. Bang, petani jadi tak? Alhamdulillah. Pasal malam. Pasal malam ni, ya Allah Akbar, jangan pandang benda tu simple dan tak penting tau. Pada saya, nikmat tau pasal malam ni. Orang lelaki nak nampak hebat pasal malam Dia jalan dengan anak dia. Cakap nak apa. Pasal malam bolehlah kau buat macam tu. Cuba KLCC kau buat macam tu. Nak meninggal kau buat lah kan. Kan? Dan orang lelaki hati-hati. Dengan trik orang perempuan. Abang, anak kita dah lama tak pergi pasal malam. Kau jangan percaya pada perkataan anak kita. Yang dah lama tak pergi pasal malam tu dia. Kau tengok kan baling tempat semalam, yang beli jagung siapa? Yang beli yang taufu siapa? Segala binatang nak ambil. Tapi tak apalah, bila tu membahagiakan orang perempuan kan. Anak dapatlah yang aiskrim batang, aiskrim yang 4 pusin tu, yang 6 pusin kan. Itulah. Tapi mana kata, itu suasana tau. Orang lain tak merasa. Siapa pegawai paling besar setakat dalam dewan ni? Siapa? Biasanya yang duduk depan. Ya. Cik Yus paling besar lagi. Mendalam ni siapa paling besar lagi? Pangkat. Dia tak mengaku dah. Yang seorang ni aku tunjuk kan, saya tak kerja sini, saya dengar ceramah. Nyampah betul aku. Tak, siapa pegawai paling besar kali kat sini? Cakap. Mana? Setakat ni Cik Yus ke? Siapa lagi besar? Mana pegawai? Mana pegawai? Tak, saya tanya je. Saya tak bahan pun. Saya tanya. Macam mana? Di ujung tu? Kan betul cakap dia duduk depan. Tak. Tanyalah. Puan selalu balik kau apa? On time. Okay. Tak, maksudnya betul ke tidak? Kadang-kadang kita kena buat kerja. Kadang-kadang tak boleh nak keluar. Tak boleh nak ni. Betul tak? Nikmat tu dah tak ada. Kita ni, yang marah-marah bos selalu ni. Kan? Dia cakap, tak apa-apa lah. Ya je betul. Kita marah kan. Tapi kita tak balik kerja dah tak fikir dah. Dia kadang malam kena jawab lagi. Ketua pengarah call dia lagi. Buat ni. Besok make sure tau. Besok dia datang awal sikit. Buat ni. Iya. Bukan senang jadi bos ni. Saya tahu dah. Saya dulu kadang malam lepas tu dah lah budak-budak saya buat operasi. Saya kena pergi tengok kat biar dia seronok sikit. Pergi operasi. Tengok kadang-kadang dia orang kerja sampai ke 2-3 pagi. Kan bos tengok lain. Bila bos datang tengok, staff kerja lain. Daripada suruh tapi tak datang tengok, tahu tak betul je. Tengok pun tidak. Kan? Jadi mana kata, tu antara nikmat Tuhan bagi. Macam saya sekarang ni. 3 persoalan yang selalu sebut, anak saya sebut. Tak best, kata. Dah lama abah tak hantar pergi sekolah. Pak. Mustahak tau hantar pergi sekolah tu. Macam mana aku nak hantar sekolah? Malam tadi pada jengka. Tu datang ke sini. Macam mana tak ada benda lain nak buat? Ceramah je. Lepas ni muka yang sama. Yalah pakai mask. Sama. Kan? Cuma yang tak sama, Mike pakai mask hari ni. Kan? Nanti Nanti suruh Izzuddin keluarkan dekat dalam YouTube tu. Mike pun pakai mask. Tajuk YouTube terbaru. Kau tahu tu korang lah tu. Kan? Kan? Aku ingat tak dulu kan pokok tu ada yang mentutkan pokok tu kan dia balut kan. Aku rasa mau tumbuh mikrofon ni. Agaknya lah. Aduh, hai. Tapi betul. Kan? Dah lama abah tak hantar pergi sekolah. Dia rasa dia komplain. Kedua, dah lama abah tak bawa pergi pasal malam. Sebab sibuk. Tahulah apa nak jadi.
Sibuk sangat. Dan yang paling best ayat yang ketiga, yang paling tak ditahan sekali anak saya sebut. Macam dah lupa-lupa muka abah macam mana. Melampau betul. Dalam YouTube boleh tengok, dalam Facebook boleh tengok. Kan, dia ayat macam tu keluar. Mana nak tunjuk apa? Bila sibuk kan. Tu dia. Lagi tinggi jawatan, lagi sibuk. Lepas tu kau marah kau tak dapat naik jawatan. Apa pasal? Kenapa kau marah? Dapat jawatan walaupun pembantu tadbir pengkeranan operasi. N19. Bukan duka cakap, dapat kerja ni tak payah fikir apa-apa dah. Habis kau fikir dia kenapa? Kenapa tak naik ni? Kenapa aku tak dapat naik? Kenapa asyik dia je naik? Lepas tu ni, mula dah ni. Dia dah mula dah ni. Kan? APC. Kan? Dah mula bincang. Kau gagak siapa dapat? Kalau aku tak ada harapan lah. Kalau dia lah yang bagi makan. Memang bukan akulah. Kata. Lepas dia. Macam ni seorang yang kerja. Salah tu. Kena ingat, bos ni bukan dia seorang ya bagi makan. Dia dalam mesyuarat. Orang ni sure, orang ni bagi. Saya pernah jadi ketua jabatan. Bukan decision daripada ketua jabatan, tapi ke semua ketua-ketua jabatan, ketua-ketua head department ni bincang ni. Boleh tak bagi dia ni? Tak boleh kot, dia ni baru dapat ni. Tak boleh. Tapi dia ada masalah dengan saya. Kadang ada masalah dengan department lain pula. Saya kenal dia ni ada masalah attitude dia ni. So dia tukar tu dulu. Okey, tak bagi juga. Dan akhirnya perbincangan tu, keputusan tu bukan keputusan bos kita. Kalau aku takkan dapat punya. Relax. Bukannya apa sangat anugerah khidmat cemerlang tu. Dapat apa dengan khidmat cemerlang? Pertama dapat, sebutlah sijil dulu. Nampak sangat kau nak duit tu kan? Pertama, korang ni kan, aduh. Memang duit aja kan. Pertama sijil. Kedua duit 1,000. Banyak ke 1,000 cakap? Yang bagian HR mana bagian HR? Angkat tangan. Fazlan tadi. Fazlan Encik Samsul lagi. Ada lagi tak? Selain pada Encik Sam tu. Takkan 2 orang je HR. Mana lagi angkat tangan? Angkat tangan. 3, 4, 5, 6. Okey. Yang best pasal bagian HR ni Encik Samsul kan? Bila dah bincang, keluar satu senarai. Penerima anugerah khidmat cemerlang. Sulit dan rahsia. Tengok tak? Jawab betul. Tengok ke tak? Tengok. Memang nampak. Dia nampak senarai tu. Dah tahu sulit dan rahsia. Hello. Kau buat apa tu? Tak ada. Ada apa-apa ni? Tahniah. Tahniah. Tahniah apa? Kau nak belanja kau apa? Dia tak cakap lagi tahniah apa ni? Kau nak belanja kau apa? Kenapa sah kau ni tiba-tiba belanja kau cakap lah bendanya? Tahniah lah kau dapat APC tahun ni. Mandai lah kau. Aku tengok sendiri. Tapi ingat ni sulit dan rahsia. Dia tak terlupa pesan tu. Dan akhirnya benda tu dah heboh dulu, betul tak? Sebelum surat sampai, kebanyakan dah tahu. Apa berlaku lepas tu? Contohnya penerima ni Amalina. Mana Amalina? Amalina mana? Dah berhenti. Amalina mana? Okeylah, Roslina mana? Roslina mana? Roslina? Azlina mana? Mana Azlina? Tunjuk. Mana? Mana Azlina? Mana Azlina? Mana? Oh tu Azlina. Apa? Azlina masuk, dia dapat. Ni contoh tau, bukan nama sebenar. Contoh Azlina dapat. Apa berlaku Azlina? Apa tu? Semua jumpa. Tahniah lah. Bila nak belanja? Bila nak belanja? Macam anak-anak ikan tu. Dan akhirnya, belanja lah. Apa tak belanja pula kan? Dan ketika hari Azlina menerima anugerah khidmat cemerlang tu, kat atas pentas ni, dia naik, muka tak elok. Walaupun dapat 1,000 sebab tak balik modal. Sebab ini belanja tu ramai sangat.
Bukan. Itu dia. Jadi sebenarnya tak ada apa pun. Sebenarnya kalau pun, tu saya kata rezeki ni, Tuhan bagi kita tak semestinya duit. Tuhan bagi rezeki anak pandai. Tuhan bagi rezeki anak baik. Mama, hari ni Mama pergi duit belanja tak? Mama dia bagilah. Mama ni kerja kuat. Tengok dalam beg dia, ada RM1 dia boleh bagi. Nah, ni Mama boleh bagi RM1 je hari ni. Tak apa Mama, RM1 ni Alung masuk dalam tabung. Habis Alung nak makan apa? Tak apa, Alung puasa hari ni. Mak dia pun tak puasa. Dia simpan duit dalam tabung dan dia puasa. Allah, sejuk perut mak dia. Tak habis-habis sejuk perut. Sejuk perut ni kambung tau. Sejuk ni sejuk hati. Sejuk hati. Kemudian petang tu mak dia balik, Mama balik. Mama, apa hal lu? Alhamdulillah Mama, result PSL lu dapat nombor 1. Nampak tak? Dia punya rezeki bagi macam mana? Lepas tu rezeki apa lagi? Makan sedap, badan naik. Tapi penyakit tak ada. Penyakit nak makan dia penyakit dia. Kan? Ya, saya dia tuan-tuan nak kurus ni buat apa? Kan? Nak kurus sangat buat apa? Macam perempuan jogging, beria-ia lah, treadmill lah apa. Lepas tu update. Alhamdulillah, hari ni 10 km. Hehehe. Nak mati dah. Dia. Yang sebenarnya kau nak tunjuk kau dah turun berat badan. Kau nak action dengan orang kau jogging. Ya dah. Sebenarnya lelaki suka perempuan. Tadi siapa tadi yang cakap dengan saya tadi? Siapa? Yang cakap suka, dia kata lelaki suka badan dia berisi sikit tu. Siapa tadi? Siti, mana Siti? Mana Siti? Tu Siti atas, Siti kan. Ya betul. Tapi sikit lah dia kata. Dia lah ukur sikit mana tahu. Sebab bila dia peluk tu, feel. Kalau yang kurus, halal. Kan? Tapi kalau betul nak cepat kurus, saya bagi tips. Sukan berkuda, cepat kurus. Sukan berkuda. 30 hari dah nampak kesan. Paling tidak kuda tu kurus. Mangah kuda tu, gila betul borek orang ni. Tadi dah mula fikir mana aku nak cari kuda ni. Tapi betul kalau nak cepat, tapi betul lah yang saya buat dululah. Yang paling cepat, pagi kita beli dulu salad dengan apple hijau. Salad dengan apple hijau, potong, racik, campur gaulkan dengan apple hijau tu, kemudian kita packing-packingkan dekat dalam bekas tu lah, bekas plastik tu. Kemudian kita masuk dekat dalam freeze. Kan? Dekat dalam freeze tu, kalau boleh ada freeze khas untuk tu lah, sebab yang petis dia ada kau memang tak muat kan. Tahu dah, segala khazanah dalam tu. Segala mayat mana dalam tu. Maksudnya mayat binatang lah, ayam, kambing kan. Jadi bila setiap pagi ambil tu, makan je. Tu sebab kena dengan apple hijau, sebab dia ada masam-masam sikit, jadi kita tak muat makan salad tu. Dan kemudian minum air masak aje. Pukul 10 ambil pisang 2 biji. Bukan 2 tandan lah, 2 biji. Kalau 2 tandan tu dah konan borok tu. Kan, 2 biji. Lepas tu pukul 12 kita masuk gym. Kalau boleh. Kalau ada gym dekat sini ada kan? Dalam ni ada, dalam frame ni ada kan? Macam ni punya besar kawasan. Takkan tak ada pusat rekreasi. Ada kan? Okay, pergi kat gym tu dalam pukul 1 sampai pukul 2 waktu makan tu kan? Kemudian pukul 2 sampai pukul 6. Itu tempoh dia untuk kita loading balik. Makan balik. Makan ayam dan ikan yang dibakar saja. 2 minggu boleh pakai balik pakaian lama. Percaya cakap saya. Ikut tu. Stop air manis. Stop nasi satu lagi. Kalau nak cepat lagi stop nasi. Saya stop nasi. Ya, saya stop nasi. Dia 4 benda putih kita kena stop. Nasi, gula, susu, tepung. Nasi, gula, susu, tepung. Susu tu yang susu krema tu. Bapak manis tu. Susu sejat. Bukan sajat tu. Sejat. Kan? Nasi, gula, susu, tepung. Kadang cakap, I tak makan nasi. I ambil mi. Mi tepung. Lagi teruk daripada nasi.
Mihun lebih kurang nasi, tapi mihun kurang sikit daripada nasi dia punya tu. Boleh lah. Tapi betul, stop terus. Kalau betul makan, ambil lauk je. Saya last makan nasi. Tadilah kat luar tadi kan. Tu last. Itu last satu. Dia punya bunyi macam dah lama tak makan nasi. Tapi betul. Saya cakap yang itu paling cepat sekali. Bukannya kau masuk gym berlari daripada Putrajaya sampai Frame. Itu kalau kau lari Putrajaya sampai Frame memang dah tak upah orang lah tu. Kan? Tapi sini tak alhamdulillah lah. Sini mana selalu orang berkasih kan. Tak apa. Yang penting itu boleh tambah lagi lah. Tapi sebenarnya yang paling berkesan makan. Kontrol makan. Kita ni adalah apa yang kita makan sebenarnya. Saya nak turun berat badan saya. Ni dah naik balik ni. Hari tu siapa tengok program My House tu yang TV Hijrah tu. Dekat dalam TV. Saya sekarang ni menuju ke, ya Allah bulatnya aku dalam tu. Kita pun tak sanggup lah tengok kan. Memang badan dah mula naik. Saya berat badan saya sekarang dah 100 lebih. 100 lebih. Ayat yang paling membunuh kali apa? Tak apa, tinggi, tak nampak sangat. Itulah ayat membunuh tu. Ayat tu tak habis kan. Tak, sebenarnya kena kontrol. Saya kalau nak apa, saya kena diet betul-betul. Kalau tidak dulu tu memang, kalau tidak PA saya Nabila tu dia akan call lah setiap tempat penganjur tu. Jangan hidangkan makanan, siapkan buah je. Dia akan pesan siap-siap. Buat masa ni saya tak arah lah sebab saya memang niat nak makan dah tadi tu. Okay. Saya belum nak diet lagi. Kalau kena ada satu program saya kena host kan, saya kena kejar lah berat badan tu. Kan? Dia dulu tahun lepas saya dah cecah dah sampai, kalau ikutkan berat badan kita ni senangnya yang paling ideal kita ikut ketinggian kita. Kalau tinggi kita 175, 75 lah. Kalau 163, 63 lah. Macam saya, tinggi saya 183. Maka berat yang paling ideal 83. Bayang berapa jauh tu 100 lebih tu nak pergi kepada 83. Tahun lepas saya dah turun lah. Turun tahun sebelum PKP tu. Turun sampai 91 dah. Bila sampai 91, masalahnya sampai tiba-tiba Hari Raya Korban. Dia sudah jadi cheat day. Daripada cheat day sudah jadi cheat week. Cheat week sudah jadi chipmunk tu, chipmunk. Yang banyak kat pokok tu chipmunk kan tu kan. Bukan chipmunk lah, dah jadi chipmunk kan. Tapi itulah dia. Tu pun sebenarnya adab sebenarnya. Adab pada tubuh badan kita. Jangan main sumbat Penyakit-penyakit banyak sebenarnya. Dengan disebabkan oleh makanan. Jadi mana kata balik semula kepada kepada kita, kepada diri kita ni, kita nak kerja dengan ikhlas. Sebab akhirnya apa yang dapat tu kita syukur. Tu je. Kan kita kerja penat-penat orang lain naik pangkat. Adakah selama ni kita kerja sebab nak naik pangkat? Tak. Kita bekerja sebab nak mencari rezeki yang halal. Itu yang penting. Kan hantar anak kita belajar supaya anak kita jadi doktor. Tak, kita nak anak kita ada ilmu. Setting dia mana betul. Kita takkan kecewa kalau anak kita dapat 10B. Kan? Kita takkan kecewa anak kita dapat 11E. Sebab kita dah usaha untuk dia dapat ilmu. Kan? Mama dapat 11E. Nak buat macam mana setakat tu ya otak kau. Kan? Kadang-kadang anak kita marah. Kau tengok abang kau semua pandai. Kau ni nak jadi apa? Kan? Ayah kau di pegawai Frame. Tahu? Come on man. Wah, dia marah anak dia. Tapi rupanya anak kita, kepandaiannya bukan kat situ. Rupanya dia hafiz Quran. Ataupun kepandaian bukan kat situ. Rupanya dia mahir bab kemahiran. Aircon dia nombor 1 kat dalam college dia. Dia tengok pun dia tahu aircon ni on ke tidak. Kan? Contoh. Dah semua nak jadi doktor. Siapa pula nak jadi engineer? Siapa nak jadi lawyer? Siapa nak jaga pasal hutan ni? Kan? Kemudian sumber asli ni siapa nak jaga? Kena ada bidang-bidang masing-masing. Semua jadi lawyer tak jadi hal pula. Kan? Tu dia keadaan ni. Jadi mana kata kelas ada rezeki Tuhan akan bagi kat kita. Tuhan bagi kita rezeki kata sihat, makan selera. Kan? Bukan semua orang boleh makan. Macam saudara saya ada seorang, bukan nak cakap macam mana, dia dengan mak saya sepupu. Dia nampak ada orang aksiden, dia tolong orang yang aksiden ni. Bila dia tolong, dia kena langgar. 3 bulan dia tak sedar. Tapi bila dia sedar, dia sihat walafiat macam biasa, semua okey. Tapi Tuhan uji dia, ada satu saraf dia rosak. Yang mana saraf yang rosak ni adalah lidahnya tak rasa apa.
Masam, masin, manis, tawar. Memang tawar semua lah. Macam biawak lah telan ni. Tak rasa apa. Saya tak pernah tanya biawak tu dia rasa ke tidak tu. Tapi saya agak-agak macam tu lah kan. Biawak kalau telan tak pernah dia keluar balik. Pedas. Tak pernah lah. Tak pernah tengok kan. Tak pernah tengok kan. Kan? Macam boyo lah. Telan dia kakap dia telan kan. Macam tu tu sebab dia tak sempat doa apa kan. Dia sebab dia tak ada rasa. Kan? Jadi dalam hal ni bila Tuhan ambil nikmat tu kadang kita oh iyalah. Tu sebabnya kalau ada orang birthday saya akan wish macam mana? Selamat hari lahir. Semoga dipanjangkan umur dengan segala kebaikan dan dimurahkan rezeki dengan segala keberkatan. Itu ucapan standard saya bagi kat orang. Semoga dipanjangkan umur dengan segala kebaikan. Maknanya panjang umur nyusahkan orang apa? Dimurahkan rezeki tapi berkat. Itu penting. Duit banyak tapi tak berkat pun tak ada guna. Itu sebabnya walaupun sikit tapi berkat. Mak ayah kita dulu susah tapi berkat. Mak ayah bahagia. Mak ayah saya dulu bergurau. Arwah abah saya dulu nyanyi lagu Nustan. Polong kata roka akeh nahi. Dulu kata suka sekarang kata benci. Yari uman are akeh nahi. Ngapa sekarang barulah kini. Are hazabu me hastapeh nahi. Kau merasa benci diriku ini. Ho, patut mak saya kena nyaut tu. Ho tu. Tang kenapa tu? Mana belum settle tu kan. Contohlah kan. Jadi mana kata bahagia kat rumah. Ada aja kan suami balik bergurau. Sayang aja kan. Macam perasaan kita kalau suami balik rumah macam tu. Kan? Tak? Pernah tak kita macam tu? Suami balik menyanyi dia. Indah sungguh panorama. Isteri kat dapur. Bagai pulau ni warna anak ulala. Jadi video klip tu. Kan bahagia tu kan. Iya. Kan suami balik, isteri dah nyambut dekat pintu. Mbak penting. Memban sambut suami tu depan pintu. Kan? Pintu depan rumah tau, bukan pintu bilik. Macam ni berdiri depan rumah. Abang. Suami keluar balik rumah tengok nombor rumah. Aku rasa betul dah rumah aku ni. Ingat kau salah rumah tadi kan. Keluar dah balik. Kan? Itu rezeki. Anak mendengar cakap kan. Sebab ni doa kan. Doa yang baik-baik. Panjang umur jangan nyusahkan orang. Manusia ni memang macam tu. Nak minta panjang umur tapi terlupa minta kebaikan. Ya Allah, jika ada kebaikannya panjangkanlah umur aku. Macam tu doa yang paling baik sekali. Yang kita tak nak nyusahkan. Biarlah kita ni pergi besok. Agak-agak kalau kita mati besok. Orang sedih ke orang happy? Fikir. Kalau nyusahkan orang lagi suka kita mati je. Kan? Itu dia yang kita tak nak. Kemudian bekerja sungguh-sungguh. Itu dari segi adab dan etika kerja. Bekerja dengan sungguh-sungguh. Apa yang perlu ada? Nanti saya akan bagi standard dalam pekerjaan. Sungguh-sungguh. Nabi sebut Allah paling suka hambanya kalau buat sesuatu buat dalam keadaan baik, teliti dan sempurna. Maknanya kena buat dengan betul-betul. Bukannya asbol. Asbol tu asal boleh. Bukan main cincai, janji siap. Tak. Kena buat dengan betul-betul. Kemudian menunaikan tugas dan tanggungjawab dalam jujur dan amanah. Itu penting. Itu etika dia. Jujur, jangan menipu mileage. Jangan nipu overtime. Benda tu jadi darah daging. Tu jadi masalah keluarga tu. Kan? Yang dah lepaslah. Kan? Dah jangan buat lagi. Itu saja. Percaya cakap saya. Tak berkat. Kita takkan happy. Ada je masalah. Tiba-tiba rotek kat rumah tu mati serentak. Alamak, serentak dengan segala kenderaan-kenderaan kita. Contohlah kan. Tapi bukanlah nak kata tu sebab rezeki tak berkat. Tak, bukan. Ni contoh. Ada je masalah. Kan? Jadi tu kita kena make sure. Kan? Bila bahagian kewangan query jangan kita marah. Malah macam duit mak bapak dia. Sebab bukan duit mak bapak dia lah dia query. Tu yang dia tanya. Kita pergi khusus dekat tempat yang sama. Kenapa claim mileage kita lagi tinggi pada orang lain? Kena jawab lah. Jangan marah.
kenapa klaim anda boleh bayar tinggi daripada kawan anda yang pergi ke tempat yang sama? Jawab betul. Saya tak tahu jalan. Dekat roundabout Kepong tu saya pusing 3 kali. Cakap dengan jujur. Jadi biarlah dia pertimbangkan. Nak terima, nak proses kita punya permohonan ataupun tidak. Kan? Kemudian, tidak terbabit dengan pekerjaan haram ataupun syubhah. Benda menyalahi undang-undang. Buat untung rahsia. Kan? Duit kopi. Jangan. Sekali kita ambil duit daripada orang yang tak berkenaan, yang tak bertanggungjawab ni. Percaya cakap saya, sampai pencen dia akan pegang kita. Kita dah habis pencen besok, belum tentu lagi dia tak bawa cerita-cerita tak elok pasal kita. Itu sebab hati-hati. Jangan terbabit dengan benda-benda yang haram. Tidak melakukan perbuatan dosa yang mungkar. Dan mungkar jangan buat. Benda-benda yang menyalahi undang-undang peraturan. Jangan buat benda-benda yang boleh menyebabkan berlakunya perselisihan faham. Pergaduhan. Jangan. Melaga-lagakan bos. Melaga-lagakan grup staff. Jangan. Begitu juga sentiasa bersyukur dengan apa yang diperolehi. Sikit buat cara sikit. Banyak buat cara banyak. Beringat sentiasa. Kemudian bersedekah. Bantu mereka yang memerlukan. Dan begitu juga tidak menjadikan alasan sibuk untuk tidak beribadah. Yang tanggungjawab kita kepada Tuhan jangan kita lupa. Kena jaga. Dan begitu juga bertawakal setelah melakukan tugas. Maknanya bila kita dah buat macam-macam kerja kita buat, terserahlah pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang aku buat ni tepatlah sebenarnya yang dikenaki. Kadang kita buat tu ada je bos marah kita. Tak betul, ni tak betul, ni tak betul. Tak apa, jangan cektik. Orang yang menegur saya adalah guru saya. Orang yang memuji saya adalah musuh saya. Itu peribahasa Cina. Walaupun saya sebut dalam bahasa Melayu. Dalam kerangkaian kita ni, pertama kita kena cepat. Kalau lambat, kita akan ketinggalan. Zaman berubah. Handphone. Siapa sangka anak kita pergi sekolah bawa handphone sekarang? Kan? Tak lama lagi dia tak ada dah skim pinjaman buku teks. Dia ada skim pinjaman tablet. Dalam tu dah siap buku teks dalam tu. Siapkan folder nombor 3. Latihan nombor 4. Sebelum pukul 12 malam ni email kat cikgu. Macam tu. Dah berlaku. Setiap hari Senin pagi cikgu akan spot check. Tengok dia punya tablet. Ada tak PUBG dalam tu? Kalau ada rotan. Dah masa dia. Tak payah lagi dah bawa buku teks tu. Bawa tu bawa tablet je. Ajar anak kita. Celik IT. Zaman dia dah sampai. Kita kena cepat. Lambat kita akan ketinggalan. Menteri yang paling cepat dulu siapa? Yang kita kagumi. Datuk Seri S. Samibelu. Kita akan mempertingkatkan perkhidmatan pos. Hari ni pos semalam sampai. Macam mana buat tu? Semalam sampai. Hari ni pos semalam sampai. Nak berhenti postman tu. Gila weh. Macam mana nak buat ni? Rupanya maksud dia hari ini pos 1 malam sampai. 1 malam dan semalam seerti penggunaan tak sesuai. Macam kau post lah. Aku dah post surat kau dah tadi. Tahu dah sampai dah semalam. Macam tu lah ke? Gila tu macam mana buat kan? Kita kena cepat. Kalau lambat kita akan ketinggalan. Contoh ni zaman IT. Kita kena tahulah. Zaman Facebook. Kita kena tahu lah. Kita tak boleh sekat anak kita daripada terlibat dengan media sosial. Yang kita boleh, kita kawal dia. Konten dia tu. Kita benarkan dia bersahabat. Tapi dia kena friend dengan kita juga. Supaya kita boleh nampak aktiviti dia apa. Itu penting. Kan? Lepas tu please lah. Posting ni. Kan? Konten ni. Masuklah yang elok-elok. Ingat kau bagus sangat. Nyampah aku. Ya Allah. Apa posting macam tu? Tak ada benda nak buat. Itu sebab saya hari-hari siapa yang follow saya. Syamsul Amri Ismail Official SY. Okay. Follow lah. YouTube Syamsul Debat TV SY. Tolong tekan subscribe dan tekan loceng. Ni nanti keluar tau. Ni ceramah kita ni keluar ni. Syamsul Debat TV SY. Sekarang keluarkan telefon. Aku paksa cepat. Subscribe. Bolehlah tengok yang terbaru-terbaru kan. Ceramah terbaru. Di free. Syamsul Debat TV SY. Tajuk dia. Mic pun pakai mask. Macam tu lah. Aduh.
Kau balutlah dengan kain apa-apa yang elok sikit kan. Ini emas apalah yang dia ambil ni. Kan? Kain tak sesuai. Yelah betul lah kan. Tak pun cari emas yang ada gelap-gelap sikit. Orang tak perasan. Saya tengok baju untai tadi tu apa benda dia letak kan. Saya mula terperanjat kat tepi saya lah. Kat sini pun ada kan. Kalau lah mikrofon ni boleh pakai kata-kata. Tahu apa kata dia? Apa salah aku? Tak apalah, betul lah. Aduh. Aku dah lupa pasal apa cakap tadi. Pasal apa tadi? YouTube, subscribe. Kan? Tak. Kita tak boleh nak apa. Kadang kita tengok apa yang upload dekat dalam media sosial. Kita tengok. Allahuakbar. Percaya atau tidak, di kalangan kita ni ada orang yang ada penyakit nama dia split personality. Disebabkan oleh media sosial. Ada orang dekat depan kita kan, dia okey je. Dia senyap, dia tanya cakap. Tapi dekat dalam media sosial, dia lah orang. Melahai kau Joy. Melahai tu tak, mulut lah. Apa orang Jawa budak sekarang? Mulut puaka. Aku pun tak tahu. Kau masa bila dia jumpa puaka? Aku tak tahu. Tahu mulut puaka macam mana kan? Tak, sebenarnya kadang kan dia boleh letak tu gambar handphone dengan jambangan bunga. Thanks for my beloved hubby for this lovely gift. Ramailah yang komen happy birthday. Tak tahu pun bila nak belanja. Bolehlah open table. Happy birthday, semangat panjang umur. Dia seronok orang komen. Wahal telefon dengan jambangan bunga tu beli sendiri. Nampak tak dahsyat tu. Saya pernah sekali tu, kan dekat IG tu ada live tu. Kadang saya tekan tengok dia di live apa. Dia ni live ceramah ke. Okay, ni live apa, tengok pula. Ada satu tu saya tekan lah live, saya tak tahu siapa. Dengan sikat rambut perempuan. Budak. Dia sikat Samsul Debat join. Samsul Debat tengok kita. La ilah Allah, so aku live cepat kan. Tu ada kan tak dulu orang nak masuk TV ada screen test. Uji bakat dulu tengok penghayatan watak semua. Sekarang mana ada. Dia dah ada TV dia sendiri. Dia dah ada IGTV kan. Betul. Media sosial ni bukanlah media apa tapi banyak. Kalau ikutkan saya nak beritahu fakta lah. Pada tahun 2000 setiap 1000 orang seorang sakit mental. Rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia tahun 2000 setiap 1000 orang seorang sakit mental. 5 tahun lepas, setiap 10 orang seorang sakit mental. Hari ini, 29.6% rakyat Malaysia sakit mental. Maknanya setiap 3 orang seorang sakit mental. Cuba kira dalam ni berapa ramai. Tak, maksudnya, bukanlah nak kata kalangan kita. Maksudnya, dia punya ramainya, nisbah dia dah besar betul. Kan dah tak jadi konjo. Jais, polis nak menangkap pondan yang seko sampai sekarang tak boleh tangkap. Tak, sebab apa? Benda tu bukannya, dia bukan memondan aja tau. Dia memondan tu bila tak dia lah, tapi mental. Perasan tak? Apa-apa semua. Saya tak payah selak pun aku tahu dia jantan. Tak, sebab kita baca karakter, senang je. Perempuan takkan macam tu. Sama simple je. Contoh, saya akan buktikan yang saya boleh mengandung. Kau pijak kan, kau tahulah kan. Mana ada perempuan beritahu, cakap macam tu, cakap? Ada ke perempuan cakap? Saya akan proofkan yang saya boleh pregnant. Ada tak? Tak ada. Tiba-tiba perut dah besar. Pregnant. Tadi saya ada nampak tadi yang keluar pregnant. Mana tu? Mana? Siapa? Astaghfirullahalazim. Ada juga geng sajat dalam ni. Mana yang pregnant tadi yang saya nampak tadi yang keluar tadi siapa? Angkat tangan. Mana tak ngaku pula dah. Siapa? Tadi ada tadi. Ada dia keluar ajak tadi waktu saya tengah makan tadi. Siapa lah? Tahan perut ni. Kau ingat laki boleh tahan perut. Ada yang pregnant, mana pregnant tadi? Mana?
Oh tak, Kak. Tahniah Kak. 6 bulan dah Kak Lah, kau baru tahu dia pregnant. La ilaha illallah. Tahniah kan. Jess, berapa bulan dah Jess? 7. Oh. Saya tengok pun tahu perempuan. Betul tak Jess? Mak dia. Dah maksud saya perempuan tu mak dia, bukan baby tu saya tak tahu kan sekarang. Gurau je Tahniah. Ni anak ke berapa Jess? 5 ke 10 macam ni tu. 5. Oh tahniah. Tu nyambil balik kojok tu. 5 tu main. Cik Yus berapa anak lah? 3. Kalah dengan Jess. Tapi Jess umur berapa dah Jess? 49. Berapa? Berapa? Dah 40 belum? Okey. Sempatlah lagi 3 orang kan. Awak pula yang merancang untuk orang kan. Tak adalah gua. Tahniah Jess Tahniah. Tapi betul. Rezeki tu. Yang dapat anak dekat frame kan. Berapa ramai yang melahirkan anak kat frame ni? Maksudnya bukan sah dalam tempoh bekerja. Memang dekat frame betul beranaknya. Ada tak? Ada. Oh, alam sekitar. Jess, dia dah rimah dah. Tolonglah beralih tajuk. Tolonglah. Janganlah bincang pasal aku lagi. Dia kata kan. Tak adalah. Tak adalah. Tapi betul lah. Jadi mana yang saya kata tadi. Mana kata dalam media sosial ni ramai yang jadi pening kepala sebab tu lah. Sebab dia berpura-pura. Ada orang dia boleh cipta 10 akaun. Dia bila dia masuk satu posting, yang 10 akaun tadi akan puji dia. Betul saya kata split tu. Oh hebat lah, cantik lah awak, you ni. Dan dia rasa macam dia dapat pujian tu. Sebenarnya diri sendiri, benda ni berlaku. Tu sebab kita tengok ada orang pelik-pelik. Benda ni dia tak sensitif, tapi dia sensitif benda lain. Ada. Kadang dia terasa hati sampai beria. Walah, aku cakap gurau je. Engkau ni kenapa? Dia ambil serius sekarang. Sampai tunggu kita dekat luar office. Nak bincang. Tadi awak cakap apa kat saya masa depan bos tadi? Benda? Kadang ada orang, sebab bila orang mental dia dah sakit, benda yang kebiasaan pada orang lain, benda tu gurauan, pada dia benda tu serius. Nah, tu keadaan dia. Jadi mana kata kita kena cepat. Lambat kita akan ketinggalan. Tapi jangan sampai kita mengorbankan diri kita. Kedua, kita kena hadir pada peluang-peluang yang baik. Macam contoh, bila buat seminar macam ni, jangan tak datang, rugi siapa tak datang. Kan? Kita ada berapa orang lagi dekat bilik satu lagi tu? 50, 40 bilik mana? Bilik depan sana. Dia orang ada peluang jumpa saya tak? Tak adalah. Cakap tu lah. Duduk dalam tu diam-diam. Macam tu lah. Okay. Jadi itu, kemudian kita kena hadir. Kita jangan rugi. Contoh macam hari ni tak datang. Rugi tak tengok depan-depan kan. Tadi saya dengar tadi. Bukan saya tak dengar. Gumpat-gumpat tu semua saya dengar. Saya sampai tadi dia mula. Tinggi. Saya dengar tadi. Kau tak payahlah tengok berapa ramai gelak. Mana betul tak dia cakap kan? Dalam TV 4 gemuk. Kau hajam kan? Tu belum lagi dalam TV 4 tua kan? Atau tu kan? Okey je. Itu okey. Janji kenal. Saya pernah duduk ceramah dekat jiran sebelah rumah saya. Siram pokok. Borak dengan saya. Dia lagi borak. Selalulah borak kan? Lepas tu dia kata, abang, ada tak orang cakap muka abang kan sebiji macam ceramah dalam TV tu? Ada macam muka abang sebiji macam ceramah dalam TV tu. Siapa lagi yang ceramah ni aku fikir kan? Adakah yang muka macam saya selain daripada Piuris? So, saya bertanya. Perasan mana tu? Oh, saya ingat tak perasan. Oh. Maknanya bukan saya je lah. Ramai lah yang perasan. Tak adalah saya jawab kat dia. Siapa? Alah yang cakap ni 9 ni. Aku rasa aku dah tu. Saya pun tanya. Samsul Debat ke? Samsul Debat. Lepas tu saya pun cakap. Saya lah Samsul Debat bang. Tak iyalah. Dia boleh cakap macam tu.
Saya pun, dia kata tak apalah bang, tapi memang abang memang ada sikit candia lah, dia kata. Saya pun malas nak melayan kan, saya tak apalah, saya biarlah, dia tak percaya kan. 3-4 hari lepas tu saya balik daripada luar, sampai dekat pagar tu, berlari dia pegang tangan saya. Saya baru dekat pagar, bang, saya baru tahu bang, minta maaf bang, saya baru tahu abang Samsul Debat. Bini dia marah, abang buta kau, tu lah Samsul Debat. Bini dia marah dia. Lagi satu, saya pula gemar naik Azia, kereta kecil-kecil. Bila saya naik Azia, sekali saya camah di Kuantan bang, untuk TM, syarikat TM di Hotel Butik Kuantan. Sampai dekat lobi tu, kereta ni dah kotor, saya kat dengan asisten saya, kopi basuh kereta ni dulu, lepas tu baru datang balik. Okey bos, saya turun, dia pun jalan. Yang TM ni yang nyambut saya ni, steady start, datang jauh-jauh naik Grab. Ui, kereta aku tu. Dia boleh cakap Grab, kau hajar tak kau hajar. Tapi saya okey je. Yang dekat Ijuk tu, lagilah tu pun saya share selalu tu cerita tu. Sampai kat Ijuk, saya jenis, saya kalau naik Azia, saya takkan, kalau datang awal, saya takkan masuk awal kat tempat parking berjamaah tu. Saya akan parking kat luar, tempat biasa lah, tempat parking orang ramai tu. Lepas tu, tempat nak masuk dulu, bos, nanti dulu, biar dia masuk dulu. Orang azan maghrib, saya tak masuk lagi. Lepas tu orang dah qamat, baru saya masuk. Saya boleh semayang kat belakang sekali, senang saya nak jamak isyak. Ya, kejap. Lepas tu, Hello. Tak menyakar, tak boleh, ngatal badan, salah. Jadi lepas tu, bila saya dah semayang kat belakang sekali, dah siap jamak apa semua, pakcik kat sebelah saya tu boleh confident, dia tegur saya. Pencamah belum sampai. Aku salah masjid ke apa? Saya menanya lah dia. Pencamah ni siapa? Takut kalau salah kita nak pergi cari masjid lain. Saya tanya pencamahnya siapa? Samsul Debat. Saya baru nak cakap saya lah Samsul Debat. Dia tambah lagi tu. Semenjak keluar TV ni lambat sampainya pula. Saya langsung senyap. Apa lagi aku nak cakap? Tak lama lepas tu AJK Masjid dah nampak saya kan. Dia kata, Ustaz, kita nak mula dah. Saya pun salam pakcik tu. Masa tu sebelum BKP je. Pakcik, saya mula dulu. Dia pun pandang tu. Pandang sampai dekat meja pencamah kat depan tu. Saya duduk kan. Saya tengok pakcik tu dah tak ada. Balik pakcik tu. Orang tu tua dulu cakap siang pandang-pandang kan. Cakap malam dengar. Ni malam dia pandang tu. Bukannya dengar tu. Aduh. Hai, dah. Okey dah. Sampaikan salam tak tadi? Okey, alhamdulillah. Kan macam tu lah. Jadi memang tu lah. Banyak kali kat lah kena kan. Masa saya pergi Mekah pun selalu kat dalam lift. Dekat dalam lift. Orang yang dalam lift tu dia berburak dua orang tu. Perempuan tu. Saya dengan partner saya. Naik lift kat hotel ni. Dia kata, aku rasa iyalah. Ya aku lah. Betul lah buat taksi kan. Lepas tu partner saya tanya saya pula. Kita nak makan dulu ke atau balik bilik dulu? Kita makan dulu lah partner kan. Boleh cakap makan dulu partner. Betul lah aku cakap kau dah kan. Dia dengar suara tu. Suara tu dia macam lah. Jadi saya okey je. Jangan minta-minta lah. Saya cakap tu terang. Tak seronok pun popular ni. Kau nak makan pun susah. Memang boleh cak. Memang boleh tak. Macam tadi lah puas tu. Aku nak menyuap si lemak tu lah. Ilah payah. Nak bergambar. Tunggulah aku makan dulu. Tapi tak tahu kenapa. Yang minat dengan saya ni semua tu tua. Salah tu. Tak adalah. Tak. Ada sekali lah dekat Politeknik tu. Kat Politeknik. Samsul Debat kan. Ya, ada juga yang muda. Ya Allah, mak saya minat betul. Mak dia. Bukan dia. Saya okey je. Boleh ambil gambar, tak ada masalah. Okey je. Tunggulah lepas ni. Okey, sabar sikit. Jadi, apa yang saya nak beritahu tadi, tak seronok pun popular ni. Tak usah kerja-kerja nak glamour. Susah. Nak makan ni, sini. Tak nak. Mamai orang makan sini. Tak nak. Anak saya sampai tegur tu. Bah, dia ni tak faham ke abah nak makan. Anak saya cakap tu. Susah tu. Pakai emas pun dia cam. Saya terpaksa pakai. Tapi macam ni pun orang cam dia mic. Oh, seronoknya aku dapat bahan dengan frame ni.
Tak, saya kalau saya keluar, saya terpaksa apa tau? Saya pakai cap, saya pakai mask, saya pakai kacamata hitam, saya pakai hood tu baru boleh jalan. Itu pun jangan cakap-cakap. Pahala orang ni tak boleh cakap bisu kan. Betul. Itu antaranya lah Tapi tak usah minta susah. Lepas tu orang bawa cerita je macam ni baru-baru ni dari YouTube. 5 penceramah top 5. 5 penceramah paling berjaya dan kaya di Malaysia. Masa bila kau tengok buku akaun dan? Tiba Samsul Rebat paling kaya ni. Wah, apa hal? Dia katanya hari ni pun bayar berapa? Hari ni bayar berapa? Contoh kan? Adakah Samsul Rebat demand 5-6 ribu kena bayar? Mana ada? Tapi saya tak tolak. Bagi RM50 pun saya datang. Tapi itulah sekali. Memang tak datang lah. Lepas tu pakai gila RM50 kan. Macam tu tak adalah. Okey je. Kan? Sebenarnya saya ikut bajet tu je. Kalau dah bajet you all banyak tu, jangan risau. Bincang dengan PA saya tu. Dia okey. Saya dah pesan dah. Jangan demand-demand. Jangan letakkan harga. Mesti bayar banyak ni. Tak ada. Saya selalu pesan tu. Dekat macam-macam lain pun saya sindirkan saya kadang. Apa masalah kau? Kalau tak bayar ni selama ni kau dulu-dulu masa mula kau ceramah RM50 kau boleh datang, RM100 kau boleh datang. Kenapa hari ni kau tak bayar 3-4 ribu kau tak nak datang? Apa pasal? Wah, dalam hadis dah sebut tu 4 kategori orang menuntut ilmu tapi dilaknat oleh Allah. Pertama, menuntut ilmu supaya orang menongak kepada dia. Dia nak orang hormat dia. Kedua, menuntut ilmu supaya dia mendapat kekayaan dunia. Pun dilaknat oleh Allah. Ketiga, menuntut ilmu supaya nak berlawan dengan orang yang pandai. Dilaknat oleh Allah. Dan keempat, menuntut ilmu sebab nak berlawan sesama tak pandai. Lagi teruk. Dalam grup WhatsApp nak dilawan. Itu buat apa? Itu sebabnya, Alhamdulillah, yang penting saya happy. Ni kebanyakan orang jumpa saya, semua doakan saya. Tu saya suka. Tu peminat-peminat yang tua-tua tu, cik doakan. Bahagia dunia akhirat. Ambil gambar, peace. Wah, orang tua ni. Tak padan tua tu. Iya kan. Tapi itu je. Betul. Saya satu saya pesan. Jangan. Kita boleh lebih kurang orang macam tu. Saya dalam setahun saya akan pilih 2-3 tempat sekolah atau apa, saya akan ceramah percuma. Saya akan pilih. Kan, tak payah bayar apa-apa. Tapi sayangnya frame tidak terpilih tahun ni. Okey. Kan, tak adalah. Tapi memang ya. Sekarang saya tak faham kenapa orang boleh demand bab ceramah ni. Ya Allah, ilmu. Kongsi dengan orang bayar, alhamdulillah. Orang tak bayar pun, alhamdulillah. Kan? Redha, terima hakikat. Kan? Okey. Seterusnya kena ingat. Ini adalah zaman apply, bukan zaman cakap. Kita kena buat. Etika kerja kita kena buat. Jangan cakap. Cakap tak serupa bikin. Bikin tak serupa cakap. Cakap-cakap tapi tak bikin-bikin. Faham tak? Maknanya kita kena buat. Macam cakap tadi, niat dan jihad kan. Kita nak buat ni, dah ada niat dah. Kena buat. Perjuangan ni kena buat. Kemudian mantapkan pengetahuan kita. Mana yang kita kurang, kita belajar. Ni zaman ni kita kena tahu semua. Tak boleh lagi dah. Macam orang perempuan. Dia memang kehebatan orang perempuan multitasking. Lelaki kena belajar kan. Lelaki memang out buat multitasking ni. Tak ada mana dia. Tengah menaip. Kau nak ajak berbual. Aku ada benda nak cakap ni. Kejap lah. Penting ni. Berhenti. Apa dia? Tak boleh buat kerja. Orang perempuan lain. Saya tengok PA saya yang dulu kat pejabat masa saya kerja dulu. Ni menaip ni. Telefon bunyi. Kawan gosip kat belakang. Dia boleh tu. Halo. Mana ada pandai lah kau. 3 dalam 1 dia boleh buat tau. Jangan main-main. Orang lelaki tak boleh tu. Tak boleh. Tak percaya cuba kau suruh lelaki kau buang sampah. Buang sampah lah. Bang buang sampah bang. Dia pun buang sampah. Ni dalam sinki dia sampah. Bang dalam sinki tu kan ada sampah. Luar bidang kuasa. Tu orang lelaki tu. Betul tak kan? Orang lelaki dia lemah sikit benda tu. Orang perempuan tak. Dia boleh basuh pinggan. Lepas tu dia boleh masak. Dia tinggalkan kuali. Dia masukkan kain dalam washing machine. Zap. Lepas tu boleh masuk dalam. Dia boleh lap meja makan tu. Pap. Pergi balik kat kuali. Terbalikkan ikan. Pergi kat sofa. Tepuk-tepuk bantal. Tinggal. Zap. Apa lagi? Yang tu. Oh washing machine tadi. Pergi tengok. Dekat mana kita pusing kan. Air dah masuk belum semua. Dia boleh buat tu semua benda. Sistem dia. Orang lelaki kalau dapat dia masak Maggi kan. Situlah dia berdiri. Dah boleh masuk belum ni? Itu lelaki. Dia lain. Sebab lelaki ni fokus.
Tu sebab orang perempuan, dia tak boleh fokus. Kalau terutamanya bab jaga GPS, kau jangan bagi perempuan jaga GPS. Lelaki biarlah dia bawa kereta, dia tengok GPS, tak apa. Tak sakit hati. Orang perempuan, depan lagi bang, depan. Belum. Ya Allah bang, situ simpang ni bang. Alah, terlepas, memang bergaduh lah kau. Dah lah jauh nak buat U-turn. Cara kau gelap, aku tahu kau pernah berlaku. Aku tahulah. Orang perempuan. Tapi tak apa. Sebenarnya saling lengkap melengkapi. Kan? Okey. Seterusnya, profesional. Jangan campur aduk peribadi dengan tugas. Kerja betul. Etikanya. Jangan gunakan mesin foto state frame untuk manage mesyuarat persatuan penduduk. Jangan gunakan mesin foto state kita. Hal sebenarnya kalau ikutkan mesin foto state tu, kan? Kalau kita pergi foto state kat luar, berapa sennya untuk IC dan surat beranak-anak tu. Tak payah sebabkan itu je menjadikan keberkatan rezeki kita tu. Cakap macam benda tak ada apa-apa, tapi itulah dia sebenarnya yang berlaku. Satu lagi ni nak pesan. Bila raya Cina, berapa ramai ambil limau Cina ni. Kita kawan-kawan mah. Percaya cakap saya, kalau kita tak adalah duduk dekat dalam pejabat kita, agak-agak dia hantar ke limau tu saya. Kalau betul dia bagi seluruh penduduk kawasan sini, memang dia bagi semua rumah dia bagi, yes. Tapi dia bagi kat kita, apa pasal? Ada kepentingan. Sedangkan kalau kita keluar, kita singgah tepi jalan tu, beli limau tu berlambat-lambat murah sekarang ni. Kenapa kita nak jatuhkan maruah kita dengan cara macam tu? Tak payah. Siap bagi-bagi. Okey, bagi seorang sikit limau ni. Itu tak ada apa-apa. Jangan tu dari segi etikanya tak kena. Okey. Kemudian seterusnya apa? Seterusnya kita berazam buat yang terbaik. Bersungguh-sungguh dalam kerja. Iltizam. Buat yang terbaik. Gantunglah cita-citamu itu tinggi di atas langit. Kerana kalau ia jatuh, akan jatuh di atas gunung masih lagi tinggi. Tapi jangan digantung cita-citamu itu di atas busut. Kerana kalau ia jatuh, ia akan jatuh menjunam ke dasar lautan. Walaupun tak ada kaitan busut dengan laut. Tapi dah dia cakap macam tu, aku ulang ajalah. Maknanya dia suruh kita letak target tinggi dan sungguh-sungguh nak capai. Kemudian organize, susun atur strategi kita untuk berjaya. Dan terakhir sekali, seperti biasa yang dah pun saya sebut di mula tadi, iaitu tanamkan niat yang baik-baik. Ingat baik-baik, fikir baik-baik, buat baik-baik. Mudah-mudahan Allah balas yang baik-baik. Niat jangan nak jadi kaya. Bila niat nak jadi kaya, sampai bila pun kita tak akan jadi yang paling kaya. Tetap ada orang lagi kaya daripada kita. Kan? Niatlah jadi orang yang baik sebab tidak ada sempadannya buat baik. Buat baik. Dengan semua orang buat baik. Tak kira ni sahabat-sahabat kita Melayu, Cina, India, tak kira lah Kristian, tak kira lah Buddha, tak kira lah Hindu, tapi kita buat baik dengan semua. Kan? Sebab apa? Bila niat jadi kaya, saya ingat saya pergi ada rumah, ada satu datuk ni. Datuk ni memang Datuk Seri, belum kahwin, baru umur 36 tahun. 36 tahun, belum kahwin, Datuk Seri, kaya gila. Gila pun tak kaya macam tu. Saya pergi kat rumah dia, saya tanya, tu mahal rumah ni tu. Tak ada lah. Start masa saya beli dulu murah lagi. Dulu masa saya beli baru 4 juta. Aku salah tanya ke dia salah jawab? Dia cakap. Macam tak ada apa-apa perasaan bila dia cakap dengan aku macam tu tau. Tapi maknanya dia bukan belagak pun. Tapi memang pada dia tu murah dia. So tak payah niat nak jadi kaya pening kepala. Kan? Jadi kita ni niat jadi baik sudah. Jadi baik kat suami, jadi baik kat anak. Suami jadi baik dekat isteri. Bukan susah suami nak buat baik kat isteri. Balik kan. Tengok kadang isteri tu. Ya Allah. Basuh pinggan. Pakai baju uniform ada logo frame. Macam tak ada kaitan pinggan dengan hutan kan. Ya. Bibi masuk mandi. Kesian tak tukar baju ke nampak tu. Tak apalah bang sikit. Tak apa. Biar abang sambung. Suami basuh pinggan. Macam. Itu pun orang perempuan dah happy dah. Ataupun yang. Ni abang dah booking dah. Pergilah tu. Pergi kat spa muslimah tu. Urut-urut sikit. Cuci rambut semua. Ya Allah bang. Susah-susah. Abang booking je tau. Belum bayar lagi. Wang ajar main jantan. Ingat betul lah dia bagi. Tak, kalau boleh bayarlah sekali. Nampak tak? Ataupun yang abang nak bagi dah ni. Abang bagi me time. Yang ajaklah kawan-kawan yang pergi. Lepak-lepak ke pergi pasar raya ke. Nak ambil ni RM300 ni abang boleh bagi.
Abang ni pun dah banyak dah. Nanti nak tanyalah. Sheila apa semua nak tanya. Dia boleh tak keluar. Kan? Sheila, Azlina tadi yang nak dapat APC tadi. Dia pun nak keluar juga. Kan? Contohlah kan. Seronok tak perempuan? Kalau suami cakap macam tu, seronok tak? Pergi rehat dengan kawan. Tak apa. Anak-anak ni pandailah menjaga. Keluar mak dia. Ini saat yang kita nanti-nantikan. Kita dah lama tak rasa tenang macam ni kan? Jadi insyaAllah kita ada masa bertenang sampai pukul 6 petang ni. Orang asam betul. Tapi betul, sehari yang kita bagi penghargaan pada isteri kita, kan, sepanjang tahun dia akan sebut, terima kasih abang bagi bercuti tu, Pak. Kan? Ya. Bagi duit dekat isteri. Isteri jangan komplain. Ya, sayang, ambil lah duit ni. Duit belanja untuk bulan ni. Abang susah ya. Buka envelope tu tengok RM20. Bang, setakat RM20 tak payah bagilah ni. Jangan macam tu, appreciate. RM20 lepas tak kita makan sehari? Lepas tak? Lepas. Ataupun suami yang mampu, ya, ambil lah. Tak adalah banyak sangat, RM2,000. Macam, seronok tak? Seronok. Tapi kaum perempuan yang dah, kalau dah memang ada career di frame, dia tak nak susahkan suami, dia boleh cakap, bang, saya akan kerja. Saya pun ada gaji lah. Tak apa, duit ni abang simpan. Saya tak nak duit abang RM2,000 ni abang simpan. Orang lelaki jangan risau, itu tak akan berlaku. Jadi sebelum kau hulu, kau fikir dulu tu. Dia bukan dua hala, dia sehala je. Kalau dah pergi memang ambil, memang tak pulang balik lah kan. Jadi fikir elok. Okey? Jadi apa pun, jagalah etika dan adab dalam pekerjaan kita. Hargai kerja kita. Sebab apa? Saya nak beritahu yang terakhir sekali. Kita duduk dalam dewan ni dengan ceramah ni, tu tandanya kita ada kerja. Kawan-kawan kita kat luar sana, malahan ada anak-anak saudara tak ada kerja kosong kat frame tu. Dia ada tak tahu pun frame ni buat apa. Dan saya sendiri pun tak tahu frame tu apa. Sebab saya dah confuse frame dengan getah tu. Frame tak kacang, getah. Oh, rubber kan agaknya. Tu rubber ke apa? Bukan rupanya. Rupanya dalam bidang perhutanan rupanya. Kan? Bawah Kementerian Sumber Asli kata kan. Dia kata, ramai orang nak kerja. Dia tak kisah, janji nak kerja. Kerja government, dia kata kan. Tapi, kita yang duduk dalam ni, kita dah ada kerja. Orang kat luar sana, bawa file folder tu. Nak kerja apa? Tak tahu lagi. Kita dah ada kerja, appreciate. Jaga elok. Jangan kita rosakkan. Okey? Ada apa-apa soalan? Biasalah, kalau tanya ada soalan, semua koma. Darah tak jalan tiba-tiba. Oksigen tak sampai ke otak. Okey, insyaAllah kita ucapkan terima kasih banyak. Dalam sehari dua ni akan keluarlah video ni dengan tajuk Mike pun pakai mask. Okey. Okey, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Oh, sebelum tu saya nak umumkan. Kat mana buka meja? Kat belakang. Okey, dekat belakang sana. Pertamanya kita ada ada booth yang buka. Iaitu pertamanya minyak wangi SD perfume. Minyak wangi SD perfume ni isteri saya lah. Dia bancuh sendiri semua, memang sedap bau dia. Bau dia tahan lama. Dia ada satu tagline, tak mandi pun wangi. Tu dia punya tagline dia. Dan minyak wangi tu dia ada bau Danish untuk lelaki, bau Aisyah untuk perempuan. Dan ramai juga lelaki yang beli bau Aisyah. Sebab tak dapat perempuan, dapat bau jadilah. Tak adalah, mana ada. Tak, dia sebenarnya sesuai untuk dua-dua. Aisyah dan Danish ni sesuai untuk dua-dua. Dan bau dia memang kuat dan insyaAllah sedap lah. Dia tak ada ni kan. Dan itu adalah lambang kebijaksanaan wanita. Minyak wangi tu. Sebab apa? Sebab modal suami untung semua dia. Contohlah. Itu sebab saya kata kebijaksanaan wanita. Okay. Satu lagi, susu kambing Al-Am. Susu kambing Al-Am ni, yang ni penting ni. Susu kambing Al-Am ni adalah susu kambing campur madu, campur kurma. Saya dah minum lama, sampai sudah tak jumpa madu. Rasa ada. Yang faham, tak faham sudah. Kemudian yang bagus, pertama susu kambing ni Jazz, susu kambing ni dia tak ada bau. Sebab dia tak pakai kambing frame. Dia pakai kambing daripada Holland, Belanda. Dia tak ada bau. Memang rasa dia sedap. Pertama, baik untuk orang gastrik. Baik untuk orang ada penyakit GERD. Yang angin lambung, yang angin sampai ke dada ni kan. Tak boleh tidur, pedih hulu hati ni. Malam sampai muntah-muntah, bau dia settle. So minum ni, pagi sekali je minum.
Siapa yang sakit lutut, sakit tumit, pijak, sakit tangan kebas-kebas, memang cepat baik. Kalau ada mak ayah yang sakit lutut, bagi cepat ini. Kemudian siapa ada masalah enzima, gatal-gatal, kulit kepala, minum. Jangan buat mandi pula, minum. Ya, pagi sekali. Kemudian mana orang perempuan yang hormon merayau tu, kejap awal, kejap lambat, kejap tak mana perginya, boleh minum ni. Tapi mana yang dah tak ada tu salah cari, dah tak ada. Tapi kalau minum, datang dia balik rezeki. Kemudian dia baik juga untuk melawaskan. Saya nak cerita ada 3, sikit lagi. Imam Masjid Felda Palung 12, 6 bulan sembahyang kat kursi. Tapi dia minum pagi petang. Alhamdulillah dah boleh sembahyang macam biasa sekarang. Tapi masa dia minum tu, kalau ada efek tu dalam 2-3 hari macam nak demam, jangan berhenti minum. Tu memang kesan sampingan dia, terus minum. Yang kedua, ada seorang adik pergi di Pontian. Dia ni masa umur 2 tahun tiba-tiba pengsan. Tengah main-main pengsan. Rupanya cek dekat hospital di Singapura. Kalau dekat otak dia ni ada nanah. Ada kuman. Jadi dia terpaksa bedah 7 kali. Dan apa berlaku adik ni kalau tengok muka dia macam normal. Tapi dia terlantar. Dia tak boleh dia lumpuh dan handsome pun tak ada. Dan bila bercakap, dia tak boleh cakap. Dia macam tu je. Dia tak boleh cakap. Saraf dia dah masalah kan. Doktor ramalkan dia meninggal masa lepas 2 tahun tu memang dia meninggal lah. Tapi alhamdulillah panjang umur budak tu. Dan mak dia kata dia ada satu masalah. Anak dia kalau lepas 4 hari tak buang air, dia terpaksa vacuum. Keluar darah-darah dekat hidung, keluar nasi yang dia makan semua keluar balik. Jadi apa dia buat? Dia cuba 1 secet aja. Daripada susu kambing ni 1 secet dia try. Dia bagi 2 letak dalam botol susu. Bagi anak minum. Alhamdulillah buang air macam biasa sampai sekarang. Seorang pakcik di Negeri Sembilan juga di Serting, kencing dalam beg. Kencing dalam beg, dia ada masalah prostat, ada masalah batu karang. Bila dia minum 3 secet minum, keluar lemak-lemak tak elok dekat plastik ni. Dan alhamdulillah bulan 12 itu dia dah buang beg tu dan tak jadi operate buang batu karang sebab batu karang dah tak ada. Alhamdulillah, saya syukur sangat. Saya pun tak sangka sebenarnya jadi macam tu. Saya pergi sendiri dekat kilang untuk buat. Kita cuba letak perasa strawberry. Memang sedap. Tapi orang kencing manis tak tahan. Sebab yang ni orang kencing manis pun boleh minum. Sebab dia memang tak manis sangat. Dia lemak-lemak macam tu je. Kalau minum dalam gelasnya macam ni je. Air cukup. Biar dia pekat. Air panas. Minum suam-suam. Jangan panas tu minum. Anak saya cukup suka ni air ni. Air susu kambing ni. Dia lepas minum, lepas makan ni, bancuh. Tik. Lepas tu dia kata, bah, susu dah habis. Kau tahu tak aku jual benda tu? Dia harga dia tak mahal. 1 kotak macam minyak wangi tadi RM35. Tak usah tanya saya macam mana. Memang tak ada diskaun. Itulah dia harga. Saya sendiri pun dapat macam tu. Memang tak ada 1 sen pun dapat. Saya tambah je. Macam tu kan. Yang susu kambing tu pula harga sekotak RM45. Tapi hari ni kita offer. Beli 2, RM90. Macam sama ya Ustaz. Tak apalah, saya offer lah hari ni. Sini ada kelab, yang kelab frame tu memang kelab staff lah. Okay, macam ni. Hari ni saya offer, beli 1 45, beli 2 80. Beli 2 80. InsyaAllah, jangan risau. Lepas tu nanti, siapa pengurusi kelab frame ada? Sini, tak ada. Tak ada, ada ahli kelab frame mana? Dia punya ni AJK. Ada tak? Tak ada. Koperasi. Okey, kita cadangkan macam ni. Kalau kau koperasi atau kelab, saya banyak buat dekat lembaga hasil semua saya buat macam tu. Lepas pada ni, kita akan tolak dekat koperasi ataupun kelab frame tu. Kita tolak terus RM40 tapi jual RM45 jadi RM5 masuk dalam tabung koperasi atau tabung frame. Boleh buat macam tu lah. Tapi memang untuk kesihatan sangat baik lah. Sangat baik. Saya sendiri pun, cuba tanya tadi, Cik Yus tadi. Saya minum memang saya lama, kalau saya minum kopi O, teh O, Nescafe O. Semua O. Sebab dah lama butuh susu. Saya, mak saya, adik-adik saya kan. Tapi susu kambing ni boleh minum sebab dia tak ada bau. Yang bau hamis tu kan memang tak ada lah. InsyaAllah. Jadi ini bukan promote tau. Lebih kurang. Okay? Jadi tu. Kalau dah habis nanti telefon je. Kita akan post terus kat rumah lah. Okay, itu saja daripada saya. Saya ucap terima kasih sekali lagi. Sungguh yang baik itu datang dari Allah SWT. Mana kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.